Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua peminat-peminat saluran Garasi TV edisi. Kita bertemu sekali lagi hari ini. Malam ni kita akan bersama dengan kita punya siapa tak kenal, John Bear. Apa khabar John Bear? Assalamualaikum. Khabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shempoi sana ada masalah damai, disease semua okey Alhamdulillah baik. Semua okey. Pak Pasal ni. Semua cantik Semua cantik. Dah makan Dah makan. Alhamdulillah dah kira memang Alhamdulillah. Tapi dia Abang apa malam ni? Hari ni saya baru tak sat makan chicken chop bang. Amboi, tak padang orang ulung terdarah chicken chop. Chicken chop kita tak mau kalah lah kita. Aku takut ambo tosel ya ambo chicken chop. Tak ada. Kena tosel dengan tiru ambo susu lembu. Propaganda abang. Tairu Lambat Tairu. Tairu Ada kau Tairu Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersiaran bersama John Bear dan sudah tentu kita ada Tuan Haji Zainal. Apa khabar Tuan Haji? Baik. Sihat lah. Tengok John Bear, siapa tengok John Bear sakit dah teruk lah. Baik Tuan Haji, John Bear, hari ni kita ada special sikit lah. Baik. Kita ada sempoi dandan keluar pasal Penang Kita ada sempoi sikit kita sembang. Kita dah 2-3 hari ni kita di Garasi TV. Kita bercakap pasal anxiety, kemurungan dan sebagainya. Bang, malam ni kita nak relax sikit bang Dengar bang Dengar. Okay. Malam ni kita nak relax sikit, kita santai sikit. Kita nak bersembang John. Tuan-tuan dan perempuan, kalau yang sedang mengikuti live streaming kami ni, malam ni kami nak bawa tuan-tuan dan perempuan mengimpas kembali pengalaman-pengalaman tuan-tuan dan perempuan ketika kecil dahulu. Kita pun tahu walaupun umur belasan tahun ataupun 7-8 tahun ni dianggap kanak-kanak, awal remaja, tetapi sebenarnya banyak situasi di mana sama ada kita sedar atau tidak, sebenarnya ketika itu kita sudah mampu untuk berfikir dengan lebih dewasa, dengan lebih matang. Cuma mungkin disebabkan ketika itu ialah badan pun kecil-kecil apa semua, mak pun tengok hang ni kecil lagi pasal sembang bukan tahu apa semua. Tapi mungkin sebenarnya bila kita fikir balik, bila kita imbas balik bang John, sebenarnya kemungkinan ketika itu kita sudah mampu sebenarnya berfikir sebagai orang dewasa. Cuma mungkin physically kita tu ketika itu agak keanak-anakan. Jadi orang tua-tua anggap kita ni macam kanak-kanak bang. Tuan Haji, betul Tuan Haji? Cerita lu John. Sebab aku rasa hang anak yang paling susah dibelah. Jadi John cerita lu. Aku rasa orang tua hang menderita banyak belah hang tu. Hang cerita lu. Okey John, mungkin kita share sikit John. Mungkin masa John mungkin ketika sekolah rendah ataupun awal remaja, masa baru form 1, form 2. Yelah, John pun kecil lah ni. Dulu lagi kecil aku tau. Dulu lagi halus. Lagi halus Tapi kalau boleh imbas kembali, mungkinkah ketika itu sebenarnya ada banyak keadaan di mana John sudah berasa sebenarnya John sudah pun matang lebih daripada usia. Boleh share dengan kami? Allahu Rabbi. Baik, terima kasih kepada moderator kita. Jadi benda jadi formal tu bila soalan macam tu. Tak apalah. Pulut lah cara. Okey, baik. Okey, kalau nak kira dari segi kecil lah, contoh lah dari segi waktu saya darjah 1 ni, saya dah masuk tandingan bercerita. Di zaman tu 1994 tu tak salah saya tu, untuk budak-budak kecil pada ketika itu ada keberanian untuk ke depan nak menyanyi kau nak bercerita ni bukan satu benda yang mudah. Kita susah nak tengok di zaman tu sebab yalah di zaman dulu tu tak ada pun rancangan reality program lah, budak-budak menyanyi lah apa ke, ada tapi peringkat dia memang jarang-jarang kita dengar. Jarang-jarang. Penyanyi kanak-kanak ni jarang lah yang kata ada penyanyi ke apa semua. Tapi pada ketika tu nak kata saya lebih matang daripada hak lain pun tak. Tapi saya boleh kata daripada perspektif ni, mungkin saya lebih berani.
Sebab apa? Berani tu telah dipupuk sejak kecil lagi. Contoh, waktu saya kecil-kecil dulu, saya memang suka bercakap. Seperti mana yang kita sedia maklum, saya memang suka saya berlatih bercakap ni daripada kecil lagi. Daripada saya start belum bercakap tu, saya rasa saya tak berhenti dalam bercakap. Okay. So, bila saya dah boleh bercakap tu, saya kira awal lah 4 tahun tu saya dah petah berkata-kata, saya boleh baca dah sikit-sikit. Untuk 4 tahun tu kira dah pelik lah anak orang dah boleh bercakap, berani dengan orang, duk tanya tu apa semua. Bila dekat situ, bila setiap kali hari raya, di zaman tu orang akan bagi hamper. Company-company akan bagi hamper kan. Jadi saya punya pakcik makcik di Rawang ni, mereka ni sukakan hiburan. Pada waktu tu tak ada Astro lagi. Jadi saya akan pergi rumah mereka tak ada anak jantan. Ramai mereka tak ada anak jantan lah. Mereka akan suruh saya menyanyi atau mereka akan suruh saya bercerita, mereka akan bagi saya satu hamper bawa balik. Jadi saya dieksploitasi sejak kecil lagi. So makna kata saya punya keberanian tu dipupuk dengan cara reward tu. Macam ham nyanyi kami bagi kat hamper, ham nyanyi kami bagi kat apa benda tu kan. So daripada situ bila saya dah ada keberanian tu untuk bercakap dengan orang yang saya tak kenal, sampai ke waktu saya rasa saya kecil lagi lah saya boleh bercakap bahasa Inggeris ni sepatah dua pun. Saya pergi di Bukit Bendera, saya sembang dengan Mak Saleh. Sebab modal sepatah dua ya. Modal sepatah dua je, yes no alright je kita. Tapi disebabkan kita rasa pasal apa aku tak boleh cakap? Aku boleh cakap pun kan. Macam aku tahu bahasa Inggeris je. Padahal tak tahu apa sangat pun, tapi macam boleh tak? Kawan-kawan kita hak lain bukan kata ni, depa tak ada keberanian tu. Contoh, satu insiden ni yang mana ada satu hari tu di rumah area kampung saya di Sungai Choh tu dekat dengan rumah Era Fazira. Dekat dengan rumah Era Fazira. Tapi di waktu zaman-zaman dululah Era tu ada balik kampung dengan Awi. Lepas ada, tu lampu dia ada zaman dululah ni, cerita dulu. Tok Danuk dia cerita. So waktu tu lampu kereta dia tak katuk. Dalam ramai-ramai depa nak tuik, saya pergi beritahu. Tapi saya kecil kan time tu, depa kata ni, saya pergi beritahu abang ni lampu kereta tak tutup. Apa cakap kat Awi? Saya bagi tahu kat Awi kau tingkap. Sebab tu bila saya ingat balik memori-memori ni, orang akan ingat dia ni buat cerita ke apa. Tapi untuk orang-orang yang berada di tempat tu, depa tahu saya orang budak-budak kampung yang macam ni, yang tengok Awi main dengan kereta. Tak percaya tanya Awi, dia ada ke tak kereta tak ada bumbung dulu. Kalau ni nak selit sikit, agak-agak macam mana keberanian tu boleh main kat hang? Sebab rasanya sebab situ lah, macam depa tak ajak langsung kita untuk takut. Macam kita tengok budak-budak utara kan. Depa tak diajak untuk takut. Macam mak pak kita ni, contohlah ni bukan nak suruh ajak dia jahat. Kalau kita pergi bergaduh di luar tu, kita balik bagi tahu mak pak kita kena tambah lagi teruk. Betul? Mak pak kita akan tanya balik pasal apa tak pergi lawan di luar. Pasal apa ambil main raya di dalam rumah aku. Pergi lawan di luar. So dekat situ kita Caca marba lah balik kena sebab tak lawan. Balik ni duk kena di rumah pasal hang penakut. Kenapa pasal hang tak lawan? Rasa hang tak pandai sangat. Tapi makin kita besar, kita rasa keberanian ni kita kena bawa. Keberanian ni adalah satu benda yang perlu dibuktikan. Dia tak boleh lah macam bercakap saja berani, nak suruh buat tolak orang lain. Tapi kita akan jadi tu orang yang sentiasa orang tolak kita dulu tu dah lah kita halus dalam semua tu. So dekat situlah kita kata, bukan nak kata kita kata ada kematangan, sebab kematangan ni kita ukur daripada perspektif yang lebih detail. Tapi untuk kata keberanian tu kita agak mendahului orang lain sebab kita paling kecil. So untuk baik, terima kasih Jom Beh. Sebab ada potong. Kita nak tunggu juga tu. Ni Abang Nal, kita kat luar ni penonton pembaca kita sangat mengagumi sejarah Abang sebagai wartawan ke sana ke sini. The way you kupas isu sangat very articulate dan sebagainya. Jadi kita nak tanya jugalah, mungkin Abang tak pernah kongsi lah. Kita nak korek sikit Abang. Agak-agak macam masa Abang kecil dulu, adakah Abang dah mula lebih kurang macam ni lah. Maksudnya Abang masa kecil dulu di kampung macam mana agaknya orang dia Abang? Boleh Abang nak share sikit tak?
Kami duduk kampung setinggan. Siapa yang duduk Alok Stang dia tahu. Aku ingat kalau generasi aku yang tahu. Sebab aku duduk sama kampung setinggan, aku duduk kampung belakang stadium, kampung Kilat. Lepas tu aku pindah pergi Teluk Banjah. Duduk nama kampung pun Kampung Koboi. Tu dia kan. Lepas tu aku bawa pergi duduk Pumpung. Nama Kampung Koboi. Maksud dia, Koboi ya? tanah lapang, mereka pakat punggah-punggah kayu, punggah papan naik buat rumah ya. Pasal apa ni? Tahun-tahun 70-an, kerja baru ada. Alok Stang ni baru jadi pekan. Jadi orang-orang muda, pak aku ni main pada hulu. Pak aku ni orang Megat Dewa. Nikah mak aku orang Sungai Bau. Jadi kalau duduk Megat Dewa, duduk Sungai Bau, boleh kerja bendang kan? Okey. Pak aku pun dapat kerjaan gaji bulan main duduk Alok Stang. Bila duduk Alok Stang, mana ada perumahan macam lah. Mereka punggah tanah. Duduk rumah setinggan. Okey. Kalau nak kata biasalah zaman aku ni, umur 8 tahun aku kerja Putik Nyok. Maksudnya kampung sebelah aku tu, John, dia ada satu Pakistan. Pakistan ni cakap Melayu pun tak tahu. Dia belah lembu 4-5 ekor, dia duk jual susu lembu je. Orang takut kat dia. Jadi aku akan pergi kat dia, cakap dalam bahasa dia faham ke tak faham, tapi lama kelamaan hari Jumaat aku seorang yang boleh masuk kebun nyok dia. Aku Putik Nyok. Kalau Putik Nyok hari nasib aku baik dapat nyok 20 biji, dia punya 10 biji, aku punya 10 biji. Okey. Tapi dia ni satu-satu orang yang ada gerek garang tau. Gerek ada galang, gerek palang. Jadi aku dapat 10 biji nyok baik hak aku ni. Aku ikat-ikat naik gerek galang ni aku pergi jual dia Alok Merah. Siapa orang Kedah tau, kedai Cina Alok Merah tu aku jual. Tapi masa tu aku tak ambil duit. Kalau 10 biji nyok tu dapat RM1. RM1 tu tukar beras. Beras masa tu masih beli kepoi. Kepoi. Cabai kering, lilai, apa ikan bilis murah-murah balik rumah. Jadi masa kecil tu aku ingat kata aku jadi umur aku 9 tahun. Pasal aku buat kumpul kan, lepas tu kelab di Raja. Okey. Aku boleh pilih option. Tak jadi golf ke, nak jadi ball picker. Aku jadi ball picker tenis. Yang penting. Umur aku 9 tahun aku ball picker tenis sampai lah aku tahu. Ball picker jaga baseline, ball picker jaga center aku tahu. Jadi aku buat kerja aku lah sampai lah umur aku 9 tahun aku masuk ke Abu. Bagi John, lepas ni John lah cerita. Pasal zaman aku John, budak keluar pagi balik maghrib itu je law dia. Kena balik sebelum azan. Jadi semua orang kena kerja, orang susah. Jadi maksudnya, ni aku cerita masa aku duduk market cowboy John. Antar kerja aku apa? Pergi market cowboy. Siapa yang duduk sini tahu lah market cowboy ni punya popular Mak Wan A, Mak Wan B, Mak Wan C. Mak Wan A ni jual cucuk. Mak Wan B dia buat sambai rojak. Mak Wan C dia bidan. 3 orang bidan. Aku duduk dalam kampung tu lah. Kampung Mak Wan A, Mak Wan B, Mak Wan C. Depan tu market cowboy. Antar kerja aku apa? Cina nanti buang telur kemuruk lah. Telur kemuruk ni telur nanti jual. Yang tahu aku nanti kutip balik kawan-kawan aku. Suluh telur tu kat matahari. Suluh kat matahari kalau telur tu merah, tak kemuruk lah. Bawa balik lah. Maksudnya kalau orang buang 200-300 biji telur tu, aku dengan kawan aku kutip memang boleh dapat lah 10-15 biji telur okey lagi. Tu aku cerita sejarah Mak Wan A, Mak Wan B dan Mak Wan C. Kan? Kalau hang tak pergi sekolah ni, aku dipukul jangan jadi orang petik sampah lah macam-macam. Mak kita selalu menakut-nakutkan benda-benda macam tu supaya kita macam mana pun, kita nakal macam mana pun kena pergi sekolah juga. Family John kira macam mana pula? Nak cerita pasal pelajaran dengan family saya ni, eloklah saya mulakan dengan bapa saya seorang bekas tentera. Boleh agak. Bila anak bekas tentera ni, saya ada latihan komando sejak kecil. Unofficial ya. Unofficial ya. Yang mana bagi bapak saya dengan mak saya ni, sebab saya anak sulung. Bila anak sulung ni, bila bapak saya pula dia ni kira anak bongsu dalam adik-beradik dia. Kira anak-anak orang lain ni semua, cousin-cousin ni semua memang dah pergi belajar di mana merata-rata lah hak terror ni apa benda semua. So mestilah mak bapak ni nak anak mereka pun jadi pandai pada waktu tu kan. Jadi yang menjadi tikus eksperimennya saya.
Natang budak ni. Jadi pula jadi tiga eksperimen ni, pak saya ni punya cengeng ni, dia akan contohlah, dia akan pergi kerja hari Sabtu, dia akan kerja half day lah. Dia akan, waktu ni saya sekolah rendah ya pun, dia akan tanda muka surat. Dia akan tanda muka surat ni, hang kena buat latihan sampai muka surat ni. Mula-mula saya cerdik, saya tahu ada jawapan di belakang. Hari berikutnya saya buka, jawapan dah gunting. Gunting. Gunting, saya ingat saya dah terror, saya tak terror. Sebab bapak saya cakap, awak cerdik sangat dah, aku semua betul ni. So, tak boleh. So, bila macam tu, kelempiak lah kena buat sendiri. Okey, saya akan cepat-cepat buat. Sebab apa? Bapak saya akan balik tengah hari. Sebab apa? Saya nak tengok kartun di TV. Kita nak, betul lah pak kita tu tinggal sobat latihan. Jadi kita faham mana orang lain nak tengok kartun relax ya. Tapi kita nak kena bagi perhabis dulu latihan tu baru boleh. Mak kita sempoi. Mak kita hang pandai kelincak, hang punya pasal. Hang kena, hang tanggung sendiri. Okey, Abang Dan. Bagi John saya tahu dia tak dia. Okey, so bila kita dah buat apa benda semua tu dulu, bapak kita akan balik, kita ingat dah selamat dah, boleh tengok TV, dah tutup, latihan dah buat, dah selamat. Tapi tidak. Pak kita akan check TV. Check TV, tengok hangat ke tak. Hangat mana kata hang tengok TV lama. Dia pegang tu. Dia ada CSI. Kita lah bengong waktu tu. Kita budak Abang Non. Abang Non kita dalam pada duk takut tu kan. Sebab kita rasa kita dah berjaya menyempurnakan tanggungjawab. So dalam pada tu disebabkan ketakutan tak mau cerita lah jadi apa lepas tu tak mau cerita. So disebabkan ketakutan macam ni lah yang membuatkan kita rasa yang kita betul-betul di waktu tu mula-mula paksaan terhadap ilmu. Sehinggalah saya sendiri menemui, nak hidup di dunia ni, baiklah hang tak famous ke, orang tak kenal hang ke, hang tak elok ke apa tak apa, janji hang mana ada ilmu, hang boleh tolong orang, boleh buat baik kat orang, lama tu hang boleh hidup relax. Dengan itu, family saya satu family yang sangat-sangat penting lah berilmu ni. Adik-beradik ni kira challenge lah. Bapak A dia ni, bapak A dia tu, apa semua. Memang benda ni particular. Ampun kurikulum tak bagus ke, tak wakil Malaysia ke, tak tunggang terbalik apa ke, tak pergi camping jambori pengakap ke, tak peduli, janji aku mau hujung tahun 1, 2, 3 ambil hadiah. Saya macam tu. Okay, Banan. Macam saya dengan John ni, kami ni mungkin background 80-an, 90-an. Tapi macam Abang Nal kan, dalam 70-an lah kalau saya boleh katakan. And then orang kampung, memang semua mak bapak memang dia nak anak dia cemerlang dalam pelajaran. Tapi mungkin kami, generasi kami ni dia lain. Macam Abang Nal dengan antara kesusahan jadi ball picker lah, at the same time kena concentrate kat sekolah. Sebagai orang kampung masa tu macam mana Abang Nal dalam 70-an punya senario tu? Kalau kita boleh recall untuk kami tahu. Struggle lah Rel, aku lebih banyak tak pergi sekolah daripada pergi sekolah. Aku tak boleh membaca sampai darjah 4, tapi aku dah tak pergi sekolah satu kerap. Walaupun pak aku ni dia ada cita-cita tinggi, dia hantar abang aku pergi mengaji dekat St. Michael. St. Michael di Kedah ni kira sekolah yang sekolah apa ni orang putih lah. Orang putih. Dia nak bagi anak dia mengaji orang putih, aku dia hantar sekolah Iskandar. Masa pak aku hantar tu, kira boleh pergi jalan kaki lah daripada Teluk Wanjah kan, cross kot lorong Titi Siam tu. Abang aku sampai sekolah, aku lanjut pergi Alok Stang. Lama-lama tak boleh bayar sewa, orang pun halau keluar rumah. Bila keluar rumah, ni kena halau keluar rumah ni aku ingat. Sampai tak boleh ingat dah rumah mana aku duduk. Dia banyak. Jadi halau, kami dapat pindah tepi sungai. Duduk kat Pumpung. Dia 7 km nak pergi sekolah. Naik bas 5 ringgit, tak ada jalan kaki mati tengah jalan. Start tu aku tuang sekolah banyak. Dah lah aku ada disleksia sampai darjah 4 aku tak boleh tahu huruf S, aku tak boleh tulis huruf M, huruf N dengan betul Z, aku terbalik. Darjah 4 aku duduk kelas live, bodoh, bangang, gila lah. Aku darjah 4 tak boleh baca lagi John. Aku sampai darjah 4 tak boleh baca, sampai pasal aku duduk sekolah Iskandar, tak boleh baca satu hal yang serius lah. Guru besar aku ni legend lah, Gulam Rasul. Siapa yang lama di Kedah tahulah, satu-satunya orang putih renew kontrak warga Pakistan
yang renew kontrak untuk jadi pengetua sekolah kerana pengalaman dia bekerja bawang putih, dia jadi guru besar sekolah aku, nama Gulam Rasul. Jadi bila nak buang sekolah, dia tengok anak orang susah. Tak buang sekolah, malulah sekolah Iskandar ni, sekolah A, budak tak boleh baca. Ni kalau budak tak boleh baca, mana boleh mengaji Iskandar duduk belakang sekolah kolej. Kolej Sultan Abdul Hamid tu, bapa sekolah Iskandar, maksudnya budak Iskandar ni automatik masuk sekolah. Jam 4 aku tak boleh baca. Tapi dia hantar kat aku satu cikgu tu nama India, bagus lah. Cikgu India perempuan lah. Kumari nama dia. Dia bagi aku kelas khas lah. Belajar. Tapi aku tak boleh, aku kerak kena tuang sekolah aja. Sampai satu masa, aku pergi jadi ball picker. Ada tournament tenis. Bila tournament tenis guru-guru, macam maksa lah, MKM, Majlis Kejohanan Sukan Guru Kebangsaan. Jadi cikgu sekolah aku tu, dah main tenis untuk cikgu-cikgu Kedah. Dia nampak aku jadi ball picker. Dia tahu ni budak Iskandar ni. Jadi ball picker. Jadi dia pun rasa pelik takkanlah jadi ball picker. Jadi pergi sekolah, dia guru kanan tapi dia jumpa guru kelas aku. Cikgu cakap dia ni tak boleh pakai, kolam tak main, baca tak boleh, tu ajak semua tak apa nak boleh. Cikgu ni pun isi borang rayuan. Itu first time aku dapat bantuan tiket bas sekolah. Jadi Gulam Rasul ni bagi aku. Jadi dia kata makan minum tak ada, zaman tu mana ada beasiswa. Masa tu bas bandaran tak start. Dia bagi aku tiket bas bandaran ni. Untuk pastikan aku main sekolah. Mana boleh jual hari-hari nak pergi sekolah. Ada 2 anak jantan, abang aku. Abang aku mengaji Saint-Michael, dia duduk dengan pak saudara aku. Pasal nak bagi dekat ni, ada basikal. Aku tak boleh tinggal, apa nak jaga keluarga aku, anak jantan. Dulu John, anak jantan umur 9 tahun dah kira tulang belakang keluarga lah. Borat bang. Duit api, duit air aku kena bayar. Kurang-kurangnya duit api, aku ingat api dulu tak ada mahal murah macam lah ni. Dia main 2 bil dia. Orang miskin RM3. Orang kaya aku tak tahu sebab aku tak pernah kaya. Jadi orang miskin pukul rata yang main RM3 bil lebih. Rumah lampu sebiji aja. Lampu tu tak tengah, cahaya dia ni jatuh masuk bilik mak aku. Cahaya ni jatuh pergi dapur. Cahaya ni jatuh ruang tamu tempat aku tidur. Sebiji je lampu. Aku duduk pumpung. Struggle ni. Tu bila aku naik darjah 5, tiba-tiba dia kata miracle tu, aku boleh baca apa semua. Aku daripada kelas 4F, aku pergi 5B. Aku pergi 5B sama dengan ex-player Malaysia Katul Anwar tu. Aku duduk satu kelas dengan dia. Aku pergi duduk 5B. Daripada 5B tu aku move 6A. Lepas tu tak tahu apa jadi waktu tu. Aku rasa mungkin pada waktu tu aku ingat tiket bas tu bantu je. Tapi aku ingat pasal aku malu kat cikgu aku. Jadi cikgu aku yang Cina tu kata main tenis tu, nama dia Mr. Teh. Jadi Mr. Teh ni aku dah rasa dah lah Cina tak kenal aku, tak ajak kelas aku. Dia masa aku naik darjah 5, dia pick up aku masuk kelas dia. Aku patut pergi 5A. Tapi dia macam mana dia ada obses tengok budak macam ni. Dia ambil aku pergi duduk 5B. Supaya aku jadi anak murid dia guru kelas. Dia ingat aku malu kat dia. Lepas tu aku bagus dalam bahasa Malaysia. Jadi walaupun aku menulis masih lagi lemah darjah 5. Mereka kalau nak buat macam hang lah, pertandingan cerita ke apa. Cikgu bagi pantun tak habis, aku habiskan lah. Jadi aku ada satu cikgu perempuan nama Mr. Yong. Dan dia kata, you makan apa dekat kantin nanti I bayar. Jadi lepas tu aku selamat lah, tiket bas dah. Aku pergi kantin tak lah. Makan lah cikgu Yong, Mr. Yong ni bayar. Pasal dia ada niat, dia tolong aku. Sebab dia bukti kan. Jadi masa aku darjah 5, aku dah masuk dah dengan pantun wakil sekolah aku, sepatutnya budak darjah 6. Aku duduk darjah 5. Di sekolah Iskandar tu. Macam tu lah. Tapi pergi sekolah ni aku ingat kalau undang-undang lah kena buang lah. Boleh nampak kata kalau seminggu boleh pergi 3 hari kira terror lah. Tapi teruk lah struggle. Struggle. Tapi zaman aku common lah. Untuk tahun 70-an aku masuk sekolah rendah tahun 74. Untuk tahun 70-an common lah. Orang lain pun macam tu. Boleh kata kalau aku duduk kelas tercicir aku ada satu kawan nama Ramasami. Dia duduk estate. Jadi kalau aku dapat nasi lemak, aku kena share dengan dia. Pasal dia tak makan lah. Dia keeper sekolah aku. Bila naik darjah 6, aku main sama-sama sekolah Iskandar bola dengan dia. Jadi ngam lah pasal kami 2 rapat. Jadi masa darjah 5 aku dapat nasi lemak, kena share separuh dia. Aku ingat sampai lah. Jadi kalau aku ingat lah, aku tak balik Lok Start lama. Dulu aku balik Lok Start memang aku jumpa dia. Pasal member kan. Kenal. Tapi sekolah Iskandar ni nasib baik. Pasal dia sekolah A, jadi anak-anak orang kaya ramai.
Jadi anak-anak orang kaya ramai. Jadi orang kata apa, pemikiran apa semua tu jadi positif di hang bergaul dengan vibe. Bila aku pindah pergi 6A lagi lah aku lagi bila aku lulus penilaian darjah 5 dapat 3A 2B. Maksudnya aku ada seat guarantee dah masuk college. Pok aku pula tak boleh tahan dua start, pok aku minta tukar kerja. Pindah pergi Jitra. Itu aku pindah pergi Jitra tu, aku mengaji di Sultan Ahmad Tajuddin, pun sekolah A je. Tapi nasib baik ada beret, aku dapat beret JPT. Tapi orang Kubang Pasu dia tahulah beret JPT sebelah komplek Belia tu. Daripada JPT tu aku jalan kaki lah, lebih kurang dalam 2 batu lah pergi sekolah. Setiap hari jalan kaki balik, jalan pergi kaki balik. 2 batu Hello John. Ya bang. Ni John hanya nak kudu. Ni malam ni bukan nak suruh cerita sedih. Bukan. Sebab saya okey. Sebab pasal macam ni. Apa yang saya cerita tadi antara normal thing yang berlaku di zaman saya tau. Makna kata kalau nak kira daripada zaman abang tu, untuk satu benda tu adalah kebiasaan yang dilalui, struggle. Kira macam nak menuntut ilmu tu pada waktu itu. Memanglah ada peluang untuk menuntut ilmu, tetapi pada usia yang semuda itu ada tanggungjawab lain. So kira struggle nak bahagikan. Saya pun terkejut juga dengar 9 tahun dah kena bayar bil elektrik pun orang. Pecah pala bang. Memang setiap bulan aku bayar bil elektrik. Setiap bulan aku jaga, kalau hari Jumaat aku cuti aku jaga petang, gaji aku 3 orang. 2 game. Lepas tu tim yang sama dia main hari Ahad. Hari Sabtu, saya Kedah cuti malam Sabtu. Sabtu aku jual dah dapat gaji RM1. Dia akan bagi, dia sebenarnya jadi dalam kupang je lah pasal kita jaga 2 set. Tapi cikgu-cikgu ni kaya kan, masa yang main tenis tu cikgu. Biasa dapat bagi duit RM1 lah. Aku tulis cerpen pasal aku jadi budak-budak jaga ball picker ni. Jadi ball picker. Lagi satu bagus, aku belajar bahasa Inggeris kat situ, aku belajar polite kat situ sebab cikgu-cikgu kan. Aku sampai lah aku tak condemn. Kalau tak ada tu tanya agak aku kata first time aku rasa menjadi orang yang faham tentang kehidupan bangsawan sebab aku jadi ball picker. Ball picker. Kita tahu minum, bila nak minum, dia nak minum. Aku belajar mula-mula kan. Bukan kita buka ayat kat player. Kita jadi KD, player duduk, dia buka ayat kat kita, panggil. So kita duduk. Masa dia break, kita pun break. Jadi kita belajar banyak polite. I see. Aku tak condemn lah experience tu sebab aku rasa umur aku 9 tahun aku dah belajar lah bangsawan hidup macam mana. I see. John. Ya. Selalu kita menghadapi masalah apabila kita waktu kanak-kanak ke remaja ke kita nak join dengan orang yang lebih berusia daripada kita. Betul. Contohnya kita pergi kat kedai kopi ke apa ke duduk dia kata, budak-budak kan hantar apa pergi duduk je jauh. Saya buat leceh duduk je jauh kan. Jadi John macam mana pula nak blend dengan komuniti yang lebih dewasa tu, mungkin ada cara hang tersendiri lah boleh share dengan kami. Okey, kalau saya satu cerita dia di Penang lah macam mana Abang Syarif pun tahu lah kan. Abang Syarif tahu kalau di Penang ni sebelum kita nak pergi duduk dalam kumpulan anak hantu ni, kita kena jadi anak hantu dulu. Okey. So makna kata anak hantuan kita tu perlulah di-recognize oleh batch kita dulu. Jadi dia hierarchy system Jadi bila macam tu, kalau terus pergi terpa tembok tak pakai helmet ni semua, pergi terus duduk dalam crowd ayanda ni semua, dia buat kepala tahu, memang kena lah. Memang pergi cari pasal. Orang kata tak ada pasal, pergi cari pasal. Dia kena macam tu. Jadi macam ni, kita pergi duduk dalam crowd kita anak hantu. Okey, kita anak hantu. Nama kita dah naik dah di crowd yang atas sikit. Crowd atas sikit pula macam ajak kita lepak dengan depa. Bila ajak lepak dengan depa pula, kita naik stakok lagi. Makin lama kita naik stakok lagi, barulah kita boleh. Bila kita sampai di betul-betul yang orang tua-tua pula, depa dah tahu budak ni bagus, hormat orang. Dia ni tahu macam ni, dia tak cakap lebih kurang, dia tak buat benda kurang ajar, apa semua. So kepercayaan itu telah diberikan. So bagi saya itulah cara terbaik sekali lah untuk sebab saya berkawan ya bang. Saya berkawan, menyamun pun saya kawan.
Boleh nampak kat muka hang. Boleh nampak. Contoh Boleh nampak. ada satu ilmu yang Cuma kalau aku tak terkejut kalau hang kata hang menyamun. ada. Buat masa ni boleh consider lah sebab tengah duduk lockdown ni. Tapi tapi tak apa sebab kata okey saya share satu ilmu yang penyamun bagi kat saya. Saya kenal satu Muhammad ni Indonesia dia part time dia pecah rumah. Tapi saya tak tahu rumah mana dia pecah. Tapi dia ajak kat saya macam mana untuk buka naku tingkap tu pakai kain batik. Tinggi mainan. Mula-mula saya ingat kan ilmu gaib. Magic apa kan hantuk syong hilang ke apa tu. Rupanya ada tak bang, dia pakai sains. Dia pakai sains. Okey, lah ni kan naku tu. Jadi bukan saya ajak lah. Saya tulis di bawah ni jangan tiru aksi ni. Jangan tiru aksi ni. Kok kalau kata kunci tertinggal ke apa-apa nak tolong ke okey. So dia punya tingkap naku tu ambil kain batik tu masuk celah tu dua. Okey, dia ada dua lubang atas bawah betul? Okey. Ambil satu kayu, silang ke atas, ambil satu kayu bawa ke bawah. Pusing dia. Tu macam yang roti canai pusing. Dia akan makin rat. Dia akan terbuka, patah. Boleh masuk. Dia macam lah. Tapi ni naku dulu lah. Tapi ini adalah sistem yang digunakan oleh pencuri. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak bawa kata, kepala bapak semua nampak lah nak pencuri. So mereka kena bawa kain batik. Jadi bila saya dengar ni saya macam, pandai rupanya pencuri. So dengan cara tu saya pencuri rasa selamat untuk kawan saya sebab saya main ni sebab saya nak belajar lah. Saya bukan nak pergi pencuri pun. Bukan nak bersaing dengan dia. Cuma saya nak tahu apa ya macam mana dia punya teknik. Itu yang saya cerita tu yang paling teruk lah. Ada yang paling okey lagi. Tapi itulah cara saya yang mana ketika saya mendekati seseorang tu saya pedulikan tentang ilmu yang dia ada. Saya tak peduli saya dia pun. Okey. Dengan cara tu lah akan adanya hormat tu. Sebab saya, orang nak belajar ni saya sentiasa ada hormat. Tak kira siapa orang tu. Dengan cara tu lah saya tidak dikecam oleh netizen. Okey, Abang Dal. Kita pun tahu, kita dulu masa kecil ni nak campak dengan orang tua-tua ni kalau tak kena buah, tak kena langkah, tak kena silat memang tak lepas kan. Macam Abang Dal dulu macam mana Abang Dal nak katalah duduk kat kedai kopi tu kata nak join geng-geng yang lebih dewasa ni. Apa teknik yang mungkin Abang Dal guna Abang Dal? Aku senang lah sikit Rel. Pasal apa? Masa aku kecil pun aku dah jadi ball picker. Aku duduk market cowboy. Jadi nak lagi untung. Bila pak aku beli rumah flat, aku pindah masa Low Start. Aku kerja bukan Rabu. Tapi dalam umur aku tingkatan 1 ni, dia ada satu kedai kopi. Kopi ni aku lupa apa nama. Depan Panggung Putra. Siapa yang duduk Kedah tahu lah depan Panggung Putra. Dekat ada satu kedai. Abang Jan. Apa kalau Abang Jan panjang. Dia buka kedai kopi. Aku ni tiap-tiap kali kalau orang suruh pergi beli kopi tu, aku pergi kena ndak dulu. Ndak. Tengok Pak Umar Kutumbun tak ada bawa kopi. Tapi nasib aku selalu malang Rel. Orang kirim suruh beli kopi, beli roti canai. Aku dapatlah satu kopi, satu roti canai. Sampai sekali bala tu tunggu. Umar Kutumbun dia sampai ni anak Mak Meleleh yang mesat. Pak aku nama Mak Meleleh. Ni anak Mak Meleleh yang mesat. Kena duduk, kena baca surat abang dia. Dia nanti bagi surat abang. Aku kena buka, baca berita jenayah ya. Okey. Dalam kepala tu ingat dah, sekali piantang kopi dekat geng Pasir Kereta Panggung Putra kena terajang, kopi dah sejuk. Orang ni pun Samsin. Yang suruh aku baca ni, Mak Kutumbun sebut nama daripada Jalan Putra sampai hujung Merogong. Orang tahu lah orang Kahang. Kenal. Dia tua kan. Sebelah kedai kopi sungai, dia ambil buah sungai ya, kalau aku tak baca baca. Nak jadi cerita pula. Bila aku baca cerita jenayah ni kan. Nanti kita baca lah. Typing. Satu kejadian rompak telah berlaku dan pihak polis telah pun berjaya menahan. Dia nanti potong. Tu geng tak biasa rompak tu. Dia besar. Ni yang jenis nak pergi rompak. Dia ingat bank bodoh, dia ingat polis bodoh. Dah dia berhenti komen. Aku baru satu para. Masuk pula para kedua. Baru dah baca kan.
Daripada pihak polis akan membuat pendakwaan dan akan telah dihantar ke penjara. Mampu lah masuk penjara tu. Orang dia bijak. Hang bayang John, kalau 5 story aku kena baca ada hari tu. Dah kali aku akan kata bang. Pak Umar tak ada story jenayah Pak Umar. Hang bohong takkan suruh abang satu hari ni orang bunuh orang. Jenayah baca. Tapi itu kenangan lah. Lah kalau orang suruh communicate dengan orang. Aku tahu lah communicate pasal orang kahak mau aku kena baca tu abang. Lepas tu hantar. Kedai tu Jan Gasin. Sebut Alok Stang siapa tak kenal Jan Gasin. Dia kalau tampak orang, pitam 3 hari. Maksudnya kalau hang lalu, dia tampak bayar hang pun hang pitam sehari dah. Dia tampak hang pitam 3 hari. Tu dah samsin sah, Alok Stang. Yang kirim aku suruh pergi beli ayat teh ni, nama Ak Param, arwah lah. Ak Param. Dia sembang tak ada. Ni aku kata tu, cakap pakai kaki dengan tangan. Ak Param ni, ayat dia. Hang nak aku bersila tadi hang. Ayat dia. Hanya rumah aja, dia aku bersila tadi hang ni. Orang yang suruh aku baca surah abang ni pula Umat Kutumbun. Bapak lah lagi Samsin. Jadi nak cerita bahawa mak saya nak balik hantar ayat ni Ak Param tu. Dia cakap Ak Param siapa? Macam tu. Jadi macam tu lah Ejaz tu. Bila ingat balik kan, boleh bawa diri main Kuala Lumpur. Reti bahasa lah campur dengan orang. Pasal pergaulan tu lah. Jadi bila recall balik macam tu bang, baru saya tahu pasal apa abang boleh buat tutorial abang sendiri. Abang masa dulu pun tengah cakap dah ada orang komen. Baru kita nak cantum puzzle tu baru kita tahu pasal itu abang boleh buat tutorial. Oi, kalau kena 5 story jenayah. Ni kadang-kadang aku beritahu kan. Pencana macam hang cerita tadi pecah rumah kan. Kita baru baca satu para aja. Ni bodoh nak keluar pergi cuti rumah dia tak kunci. Mampu lah orang masuk. Cuba hang kunci buah berdayam elok. Betul kita baca pula rupanya berdayam tu pecah. Dia dah kata ni Pak Umar dekat perangkat 2 ni, dekat perenggan 2 ni ada dia cerita depa pecah pakai tukui apa. Jiran dia bodoh main pakai tukui tak dengar orang pong pukul pintu. Tak sedap cerita tu. Alah kali nak belah dapat dia tanya anak mak meleleh makan ke dah. Jangan ayak ni untuk saya kira aku bayar. Jadi kita pun dapat 2 ringgit ya. Lepas tu tak ada lah ambil nasi lemak. Tapau spera, kalau ada spera, Pak Umar ambil spera dia tinggal biji kan. Spera tu maksudnya macam karipap tapi dia inti puluh udang. Dulu kalau karipap inti ubi kentang. Mahal sikit. Kalau spera inti dia nyok. Ambil spera tu juga. Belah tu pun tak padang tu, penat baca story. John. Ya bang. Mungkin masa kecil ada tak 1-2 orang yang banyak mempengaruhi John dalam live John sampai hari ini. Bila recall balik, apa saja yang John buat, John teringat ada. Macam idola lah. Boleh share kita. Saya nak kata idola ni saya kira pick up ni daripada ramai kira orang-orang lama Penang. Tapi senang cerita macam ni lah. Orang kata orang akan klasifikasikan mereka ni sebagai orang lancar. Orang lancar? Orang lancar ni dia akan duduk di JT. Di JT Penang lah. So bila saya main daripada Bagan tu, saya turun di saya tak ada cerita, saya nak tergelak dah nampak. So ada kata bila kita akan main di JT Penang ni, orang lain akan naik perabot sapu. Orang lain macam zaman-zaman saya, budak-budak lain semua dia akan naik perabot sapu lah sebab dia nak cepat sampai komentar kan. Saya suka naik lancar ni sebab saya suka orang yang bawa dia. Sebab apa? Selalunya hak bawa lancar di Penang ni dululah ni cerita dulu. Yang dulu ni semua Kutub Berhak. So bila Kutub Berhak ni depa ada satu bahasa depa Penang yang tu macam tu. Saya cukup respect bahasa tu. Sebab apa? Bila depa akan guna bahasa tu, depa orang yang betul-betul free lah. Depa tak ada apa-apa bebanan dalam hidup depa tau. Saya memang waktu saya kecil ni macam kita kena pergi sekolah menengah, ada kurikulum lah, mak suruh belajar lah apa. Kira banyak benda kena buat. Esok besar nak masuk universiti. Depa ni nak buat bebas tu. Nak kayuh tak mau kayuh tidak kan. Nak buat apa dalam dunia depa lah. So saya kagum. So depa ada bahasa depa.
So orang-orang lancar ni sangat-sangat mempengaruhi saya. Antara dia pakai cakap macam ni Jack nak pergi mana? Nak pergi mana? Ni nak mamu buat pergi komentar mah. Kita usah kira RM3 sudah RM3 mamu buat pergi. Yang kadang dia pun bercakap apa pun tak tahu. Tapi disebabkan oleh sampel tu, tengok dia bilang dia punya tu kita jadi mok rancak. Sebab saya pula orang yang tak sampai hati. Bila dia pada main tanya tu, saya macam kesian dia dah bangkit tidur daripada lancar dia dah. Baik nak tanya kita kan. Lepas tu kita tak mau naik pula. Okey. Lepas itu pula yang seronok dia pula orang lancar ni pula. Dia pun bukan hari-hari sangat orang naik lancar. Dia sebab lepas-lepas ada kereta ni orang dah tak naik dah. Jadi dia pakai bawa kita pergi pusing. Saja-saja dia bawa kita pergi ronda, jom. Dalam pada dia bawa pergi ronda tu pula dia akan duk sembang dengan kita, cerita macam-macam. Saya cukup berinspirasi. Contoh macam ni Ada sekali tu saya tak ingat Saya ada satu scene tu saya kayu dia mamu ni kayu saya di tepi padang kota. Dia kayu di padang kota, tengah-tengah duk kayu tu dia kata saya duduk dalam lancar tu duk kena angin kan. Di tepi pantai tu tiba-tiba dia kata kat saya, ni cek. Tengok laut tu, tengok laut. Saya pun tengok laut lah kot, ada kapal ke, ada ikan poh ke apa ke. Yang kadang-kadang tu kita pun tengok lah. Lepas tu dia kata apa tau? Bila kita tengok ni luas pandangan kita. Bila luas pandangan kita baru kita boleh fikir jauh lagi. Nampak? Di mana kita nak dapat satu motivasi daripada hati yang bebas dan tidak disuruh yang macam ni. Jadi saya akan kagum contoh. Sebab apa? Depa di Penang ni, depa yang sampai level depa akan sebut perkataan jadi pelik. Contohnya saya ada mamu seorang tau. Mamu saya akan sebut macam lah ni aku duk kerja dengan MPPP. Aku lah ni duk tangkap kucing. Aku pergi tangkap kucing-kucing, hak liak ni semua kucing aku tangkap lepas aku lepas depa. Dulu aku tangkap tikui. Saya bila dengar orang kata ni saya akan duduk terus di situ macam tengok TV tu. Saya suka sebab bagi saya macam mana hang boleh ada satu kebebasan untuk bercerita sampai hang boleh buat orang nak dengar hang cakap ni. Macam sebab saya akan tanya, apa dia mamu? Mamu pergi tangkap apa dulu? Mamu tangkap tikui. Tikui. Mamu tangkap tikui, mamu pergi lepas. Dia ada accent dia. Dia ada accent dia. Yang Penang lama tu tau, yang betul-betul anak hantu Penang yang betul-betul senang cerita orang kata tepik punya bahasa lah. So tapi dia punya lenggok tu sampai tak dengar, tapi bila dengar betul tu dia cakap, haram apa betul-betul free tu ni. Sebab apa? Kalau di luar negara, macam tu cara cakap dia di Jamaika lah. Yoman. Penang ni kira Jamaika Malaysia lah, sebab tu dia kona ni. Tapi saya suka. So itu antara orang kata orang-orang yang saya inspirasikan. Walaupun orang tu orang biasa je, tapi bagi saya dia adalah satu cara hidup yang kita kena bawa lah untuk hidup riang dan bergembira macam ni. Tu saya ambil daripada orang lancar. Alright, benar. Kalau kita tengok John tadi. Hang cerita sikit Ril. Saya pula. Ni. Hang apa? Orang Penang. Ni, apa hang John hang tanya Syaril pula. Dia duk pelekor. Dia duk kukuh dia dah. Ni dia handphone masuk dalam tanya dia pula. Dia betul-betul nak tolak pikuk sana, potong rambut tu. Ini mari kita buat jadi okey, lalu mula-mula kita nak tanya. Aku bagi pisau kan. Okey. Abang Syaril, Penang di mana? Tanjung Tokong. Tanjung Tokong kenal tak Mami Farida hak dok goreng mi malam tu? Dia macam ni. Dia kena jawab soalan tu, saya kena start balik berdawai tu. Dia kira macam ni, saya bila tengok John, saya serupa saya tengok diri saya bang. Sebab bila dia sebut cerita pasal dia, ada 2-3 benda kami ni ada persamaan. Pertama, saya ni anak askar. Askar. Cuma saya agak saya tak tahu sama ada benda ni satu yang kerugian ke atau apa. Sebab apa? Saya tidak berpeluang duduk di satu-satu tempat tu dalam tempoh yang lama. Sebab anak askar ni dia berpindah anda dari satu camp ke satu camp. Cuma bila
bila ayah saya pencen, arwah abah pencen, kami duduk sat di Tanjung Tok Kong. Masa tu kecil, it was in 82, 83. Kemudian ayah saya join Petronas, kami pindah pula ke Terengganu. Saya banyak masa di Terengganu pula. Cuma kalau kata pengalaman saya masa kecil ni John, dengan menang, macam mana terbitnya minat saya dalam bidang kewartawanan. Dalam adik-beradik kita ni, orang Melayu ni, yang jadi wartawan ni memang tak ramai. Sama ada dia poli, doktor, bomba tu biasa. Tapi betul. Bila kata wartawan ni susah. Macam keluarga saya langsung tak ada siapa. Saya jadi pelik. Jadi bila saya recall balik macam mana minat saya timbul. Bapa saya ni dulu, arwah ni, dia askar. Jadi dia kerap kena masuk hutan. Operasi komunis apa semua. Dia suka baca paper. Jadi bila dia pergi masuk hutan, dia tak dapat membaca paper dalam jumlah yang banyak lah. Dia akan miss. So apa yang dia buat, dia akan suruh mak saya tiap-tiap hari beli paper, simpan. Sebab bila dia balik daripada operasi, dia akan duduk sehari suntuk baca paper. Kemudian dia akan gunting keratan-keratan paper tu, dia masuk dalam satu file. Lepas tu dia akan suruh saya baca. Masa tu saya baru darjah 1, darjah 2. Dia suruh saya baca, lepas tu dia suruh saya hafal bang, John. So seingat saya, masa saya darjah 2, darjah 3, saya dah hafal dah semua menteri-menteri kabinet kat Malaysia ni. Kita dah tahu dah, ni Leo, masa tu Leo Mogi, Lee Leong Sing, Sami Belu, saya dah kenal masa saya sekolah rendah. Bukan saya minat politik, tetapi sebab dia suruh saya gunting, dia suruh, kalau dia tengok ni menteri jaga pos apa. Dia Mogi, pandai. Jadi automatik dia telah membentuk saya punya minat saya dari bidang kewartawanan tu bang. Itu yang kata, walaupun dari satu segi saya tak mungkin macam orang lain, kami duduk satu-satu tempat tu lama, kita kenal Mufiah lah, Maksud, Mak Lang. Kami tak kenal, tak sempat kenal. Baru nak kenal sikit kena pindah pergi camp sana. Baru kenal sikit nak kena pindah pergi sini. Tapi dia ada unik jugalah keluarga tentera ni, sebab kami berpeluang untuk merasai pengalaman di banyak tempat. Bukan saja di Penang, di Terengganu apa. Itulah kalau kata sikit pasal saya tu. Tapi tak ada lah menarik, tapi itulah benda dia. Menarik lah tu. Menarik. Tapi sebab apa? Benda yang menarik kat sini ialah, kalau kita tengok dalam cerita ni tadi, semua orang ada terlibat dengan surat khabar. So menunjukkan satu ketika dulu, surat khabar merupakan satu medium yang terpenting. Untuk semua orang ada kisah dalam hidup dia dengan surat khabar tu. Dan ni tak ada dah lah. Cerita dia ada tapi dia tak sama macam dulu dah. So makna kata kita punya permulaan ilmu tu nak kata boleh membaca, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh hafal daripada surat khabar. So benda tu saya nampak tadi abang, sebab abang Zainal kata benda sama, abang Syarif kata benda sama, saya pun paper juga. So paper ni satu benda yang dahsyat lah. Itu cuba saya bila John cakap pasal dia banyak dipengaruhi oleh abang Lancar tu. Kan abang Lancar tu dia punya cerita tu shock lah, kita boleh steam kan, tak tahu sampai So begitu juga dengan Abang Nal. Saya rasa sudah tentu ada personality yang akan keluar di minda Abang Nal bila dah dewasa ni, yang banyak mempengaruhi cara tingkah laku, pemikiran, tindak laku Abang Nal. Mungkin boleh share dengan kami? Ramai lah Ril. Masa saya kecil tu, saya pak saudara saya lah. Bapak kita of course lah, tapi saya ada pak saudara. Pasal apa? Dalam kampung saya ni, adik-beradik saya ni, semua orang adik-beradik. Maksudnya, semua cakap pakai tangan dengan kaki. Maksudnya, nak cakap je, tangan dengan kaki. Maksudnya, dia tak ada bahasa lain lah. Jadi maksudnya dalam kampung saya tu, kalau siapa umur 17, 18 tak pernah empuk orang, bukan orang kampung saya. Orang Jalan Lumpur semua pun tahu. Tempat saya duduk tu. Campur pula orang Kampung Jaya. Masuk lagi orang Teluk Ian. Semua orang kanan-kanan tu. Lepas tu, tapi saya, masa saya habis banyak dengan pak saudara saya. Pak saudara saya ni, walaupun dia main silat, tapi dia jarakkan diri daripada adik-beradik ni. Jadi dia habiskan masa. Sebab satu saya suka adalah kerana dia pakar petua pasal herba.
Jadi kalau dia macam dulu kalau orang kena paku karat, orang kena tikam dengan kaki ubat nyamuk. Jadi bengkak nak pergi klinik orang tak ada duit. Betul. Nanti orang mai kat dia. Dia panggil dia, no, ambil. Saya dia sebut ambil, saya tahu dah. Saya ambil pisau, parang, saya nanti pergi belakang hutan, tebang tandan pisang, balik saya kena cincang tandan pisang tu pula, bagi hancur semua buah pisang tu, pergi bagi kat dia. Saya dah tahu lah. Nanti dia balut dekat tempat luka tu, dia bubuh dengan kain batik. Getah pisang tu kecut, dia tariklah bisa paku karat apa semua ni keluar. Dia campak itu kerja saya buat tu. Dia ni orang cerita kena benar ni daripada yang sakit nampak sampai sakit tak nampak dalam kampung saya ni, maksudnya kalau kata selagi ada orang dia ada hantu dia. Biasalah orang tempat saya orang tempat saya 10 orang sakit, 1 jumpa doktor, 9 jumpa dukun. Bukan jumpa dukun. Setiap keluarga ada dukun. Saya kecil-kecil ni, orang kata apa ni color story yang menarik lah. Umur 10 tahun jadi lam lah. Lam. Jadi lam lah. Berubah. Tok ni masuk kat saya sampai dalam satu kampung tu saya kenal dah. Kalau dia ni sakit, masuk ni tok dia ni mai Gunung Jerai nak settle macam mana. Tapi ni masuk saya dah tahu dah. Ni tok bayar tek labuh lah ni. Tok bayar tek labuh masuk tadi dia nak bertih. Sedia bertih. Pi tengok sakit ni kan, orang ni kelupuk ni kan. Tahu lah sakit Parlimen hitam ramai. Tukang berubat belum masuk lagi lam dalam badan dia. Aku dah bungkui dah rokok dah. Dah tahu dah siapa nak main masuk. Lebih tua tu. Saya nak rokok dah. Woi ulang Jadi saya membesar dalam environment di mana the most color story yang buatkan saya suka pada benda-benda magis. Saya tak sebut mistik. Benda-benda magis adalah kerana umur 10 tahun jadi lam cakap dengan tu. Hantu masuk orang saya kata dah pelan-pelan lah ni, orang tengah duduk balut ni. Pelan-pelan lah. Tu makar banyak sikit. Saya umur 10 tahun bagi tahu. Ni tok isap banyak tak apa, ni tuan badan ni tak isap rokok. Sakit tok balik dia yang sakit. Sampai peringkat tu tu. Isap sikit dah lah. Ni orang ni dia tak isap. Pasal dia masuk dalam badan orang. Ya. Kecil-kecil tu dah. Lepas tu orang kena hantu raya. Saya pergi tunggu. Itu saya kata, membayangkan hantu, tengok hantu tak takut John. Saya duduk malam-malam kan, sampai kena tunggu kan. Takut dia lari rumah ke apa, saya kena dia perempuan Macam tu. Dia keluar lidah. Tak ada sampai perut, tapi lepas pada dagu John. Umur 12-13 tahun. Lepas tu jam 2 pagi. Dulu RTM habis pukul 12. Jadi kita duduk atas ruang tamu nganga, duduk tengok dia duduk usik kita pula. Kawan kita Lena roh-roh patut tidur kena Lena kena jaga gilak-gilak. Takut orang sakit ni lari ke kojong tingkat kan. Dah piabak kan. Piabak tu usik cik. Cik tak larat dah lah kena tunggu ni tak dapat gaji. Duduk usik cik pula. Sembang hantu tu kan. Lama menyembang. Sampailah sekarang kalau hantu masuk ke orang, saya adalah skill menyembang. Dia dah latih daripada 6 sense tu daripada kecil kan. Sampailah lah kali tu. Umur saya dalam 14 tahun, 15 tahun John. Orang masuk hantu kan. Dalam kampung saya panggil saya. Sebab saya boleh punding untuk cool down hantu tu. Sebab daripada kecil saya buat kerja diplomasi dengan hantu ni. Masuk saya Nabi sampai dah kadang-kadang kalau ada kes serius, saya settle by telefon je. Ni hantu saya buat hal ni. Sehari dia punya ni hantar masuk kacau ni keluarga siapa ni. Ni dia punya jaluk main ni Gunung Jerai ni, aku boleh baca jaluk 1 sampai ke jaluk atas. By phone kan. Kadang-kadang kalau hantu try hack lah. 3 skupang punya hantu ni. Orang lalu-lalu kat bus stop dia terjun masuk kita boleh gempak. Ni hantar ni. Dia ni hang kacau ni cicik Syedbak ni. Saya dapat main boh penampak ni bisu orang setahun. Boleh lah. Zaman-zaman. Tapi daripada kecil lah. Kalau kata meskom ni. Umur 13, 14 jadi lam orang masuk hantu lah. Kadang-kadang dia cari lah. Senang cari saya. Jadi saya masuk tu keadaan boleh jadi cool lah. Saya cakap tak apa. Nak masuk lah. Jangan untuk buat beliau. Tak tentu halam. Masuk bagilah. Ada main game sikit ni.
Kasut biar kasut tray duduk buat kelam kabut ni. Duduk. Antara duduk. Hantu yang bodoh dia duduk buat kelam kabut belilau ni. Betul. Hantu dia macam tu lah kerja ni. Ni saja ni pasal sembang labun. Aku tak mau cerita benda serius. Aku nak cerita colourful kampung tu. Setiap minggu ada orang masuk hantu. Dah lah orang dah lah orang kasak-kasak, lepas tu orang majis pula. Tak tahu, aduh. Lain macam kampung dia, John. Tak seram dari luar rumah. Sebab tu aku kata, apa beza dia aku main daripada Jalan Lumpur pergi Kuala Lumpur. Yang ubah jalan dengan Kuala ya. Tapi kampung aku dah tak ada lah, John. Kecil lah kampung tu. Orang pindah kerajaan dah ambil tanah. Tinggal lah berapa orang tua. Yang mereka ni pun tengok ni. Ramai kawan-kawan aku tengok. Adik-adik aku tengok. Tinggal tua dah. Anak cucu pun dah tak main dah hantu-hantu ni. Betul. John, nampaknya surrounding bandar ni dia lain macam, John. Ya. Betul. Cakap pakai tangan kaki. Lepas tu mai dengan lam lah apa semua kan ni. Dah tentu 360 darjah beza dengan zaman John kat kampung ni. Okey, macam John. Okey, John boleh dikatakan anak 90-an lah, betul ya? Boleh dikatakan macam tu lah? Boleh lah, besar 90-an. 90-an, Penang pula orang kata apa, bukanlah kata sokong kampung sangat kan Betul. Dia bolehlah dekat dengan town, dekat dengan Tanjung. Jadi kehidupan background John ni kalau kita tengok balik yang bandar ni kira jauh beza. Tapi kalau kat kampung John ni, kat Penang ni belah mana, John? Saya di Bagajam, besar di Bagajam. Okey, di Bagajam pula macam mana cerita dia? Ni saya nak cerita ni tadi. Waktu abang Zainal duk cerita tu, boleh tengok reaksi saya macam mana taksub je dengar cerita tu. Makna kata belai tu cara hidup saya. Dia macam saya dalam hati saya tu, kalau aku hidup macam ni, lah ni aku dah mesti duduk ada atas angin ni. Duduk dalam mana kata dapat pendedahan awal ni terhadap alam gaib ni awal. Sebab apa? Waktu dia tengah duk naik lagi lah, kira time tu kan. Kira orang masih lagi widely being used. Jadi kalau nak kira di zaman saya tak ada macam tu, na'udzubillah, teruk sangat tu. Saya duduk saya besar 90-an ni di satu taman ni, orang panggil dia PPC Quarters lah. PPC Quarters ni di Bagajam. PPC Quarters ni pula macam mana boleh dapat ni, kira semua orang yang duduk di PPC Quarters tu ada orang yang kerja di Penang Port. Dulu dia panggil PPC. Lepas tu lah ni dia ferry ya? Ferry. So makna kata semua orang yang community dalam tu dia kenal lah di tempat kerja. Orang-orang ferry, ada kapten ferry, ada polis pelabuhan, ada lah macam-macam. So tu saya tu kerja PPC. So bila saya besar di PPC tu, surrounding saya ni, walaupun kita duduk di dalam taman tu adalah taman perumahan yang mana kerajaan ni lah kalau nak ikut kan. Tapi lepas tu daripada jadi hak persendirian lah. Tetapi taman tu dia masih lagi ada suasana dan cara hidup kampung. Yang mana dalam tu ada Indian, ada Chinese semua. Tapi kami hidup ni macam, saya boleh masuk rumah Ate ni, saya boleh masuk rumah Asuh ni. Kira di waktu tu suasana dia masih lagi kampung walaupun rumah teres. Tapi kalau nak relate cerita dengan cerita macam contoh cerita Abang Non jadi cerita hantu ni, di kampung saya ni walaupun saya panggil kampung rumah taman, tapi kira kampung lah kan, masih lagi ada waktu tu saya boleh ingat waktu tu ada orang kena rasuk. Di rumah kampung ni, bila taman ni pula, bila rumah ni kena rasuk, semua rumah akan pergi hujan. macam Abang Don, dia boleh jadi lam tu orang tengah tu. Kita ni nak jadi ini spectator. Sebab apa? Budak-budak, orang tua, orang kecil, orang besar, semua nak langut di rumah tu. Sebab nak tengok apa tu dia nak buat, apa tu dia nak buat. So bila dalam keadaan macam tu, katalah saja kata hantu tu tiba-tiba
dia dia kata dia buat lompat nak terpelanting. Orang kampung semua kata, oh kalut tu. Jadi saya suka suasana tu. Jadi saya waktu tu saya budak kan. Saya orang kata apa, saya dapat melihat macam kita kecil-kecil, hantu ni memang tak familiar lah kan. Awak makcik dia kena rasuk ni tak faham. Contoh, makcik ni dia nak cerita tadi pergi makan kenduri dekat kampung depan. Kampung depan tu macam lintas jalan di kampung depan lah. Kampung ni Bagan Lebat, kampung Lepat-Lepat. Lintas jalan kampung Lepat. Dia pergi makan kenduri, lepas tu ada benda ikut dia balik, tiba-tiba suara dia berlain, dia naik tak ingat. So kita ni sebagai budak-budak ni mesti, apa? Suara berlain ni macam mana kan? Mesti nak tengok. So di zaman 90-an TV ni memanglah TV, tapi kita taklah macam nak tengok TV sangat. Kita lagi hidup di luar. Contoh macam saya kecil-kecil saya main gasing. Tadi saya baru beli gasing kayu lama tu saya beli. Sebab apa? Di zaman tu itulah kehidupan saya sehari. Musim gasing kita main gasing, musim wow kita main wow. Rasa nak campur dengan orang besar sikit, kita pergi duduk di tong burger. Orang berniaga burger kan buat beli burger tu buat duduk tunggu lama sikit pasal nak sembang dengan benda-benda burger tu, duduk main gitar sambil menyanyi kan. Sagi nak campur lama depa perambat balik sebab budak ni. Tapi dapatlah buat macam duduk nyanyi lagu yang depa duk main tu. Nampak macam orang nyanyi. So surrounding 90-an saya macam itulah, kedai burger, masyarakat duk ada lagi kena hantu, bergaduh jiran-jiran. Bergaduh yang betul-betul punya hardcore ni, bukan bergaduh yang tapi tak ada lah macam kampung Abanas tu semua orang cakap dengan kaki dengan tangan tu, tak lah depa cakap bergaduh pasal ni, anak dia ni kelepek anak dia ni mok fight. So barang-barang macam tu lah. Tapi bagi saya benda tu semua saya tak dapat tengok langsung dah bila saya besar. So macam dulu saya biasa kena hambat anjing tau. Kena hambat anjing ni dalam kepala saya dulu ni, mak saya kata kalau hang kena hambat anjing, benda pertama hang buat, hang masuk je rumah siapa-siapa, hang tutup pagar, jangan kira rumah siapa pun. So makna kata nak bagi tahu di zaman 90-an tu kita tak, makna kata semua orang kenal saya lah di PPC Quarters tu. So makna kata saya lari-lari saya masuk dalam rumah atas ni, saya tutup. Pasal dia macam, Ijoi, pasal apa Ijoi? Macam anjing hambat saya atas. So makna kata kita tak kira apa bangsa, apa orang pun, kita macam dia pun tahu kita budak anjing hambat. Dia pula nanti pelepas, dia tak takut anjing, dia macam tak apa-apa, atas teman main balik rumah. So benda-benda tu bagi saya satu benda yang saya shock saya rasa bebas lah. Saya nak pergi mana-mana, nak pergi raya, saya pergi rumah di Pavali, pergi rumah dia ni apa semua. So benda tu lah bagi saya telah menjadikan saya satu manusia yang boleh berkomunikasi, boleh tawan, boleh campur dengan semua orang. Benda tu. Abang Nal, kalau kita perhati Abang Nal ada orang tanya apa-apa tak? Ada. Saya tak boleh baca kat sini. Saya tak boleh baca komen. Okey. Bagaimana kalau kita semua dengar ya. Okey, benar. Kalau kita tengok, perhatikan apa yang kita cakap dalam tempoh 1 jam lebih ni, benda ni sudah tidak hilang, tak banyak dapat dirasai apabila wujudnya ledakan teknologi ni, Abang Nal, dengan handphonenya, dengan YouTube-nya, dengan apa, sehingga benda-benda yang dulu yang pernah kita lalui zaman kanak-kanak ni dah mungkin tidak dapat dilalui oleh generasi sekarang, Abang Nal. Okey, Abang Nal, untuk tu saya nak tanya sikit Abang Nal. Kalau di generasi anak-anak Abang Nal pula kan, adakah Abang Nal rasa Abang Nal mampu untuk membiarkan anak-anak Abang Nal melalui senario yang serupa, ataupun tak apa, ayah lain, hang lain, abang kena ikut lah, tu macam mana Abang Nal? Anak saya ni lawak lah. Saya menulis, saya antara yang lawak lah dia lah. Saya menulis cerpen. Jadi cerpen saya ni dipakai lah untuk SPM. Bini saya ni bila pergi jumpa guru, sambil kan saya tak pernah ambil, kan saya kerja dia. Jadi hal-hal sekolah ni bini saya lah yang pergi uruskan. Satu kali bini saya pergi ni, dia bagi tahu lah kat cikgu. Kata bapak si anak saya ni lah.
penulis yang pakai periksa tahun ni cikgu, buku lelaki saya lah. Lebih kurang macam tu lah. Cikgu saya ni, cikgu anak saya ni dengan bangga dia masuk dalam kelas. Dia tengoklah anak lelaki saya ni. Dia kata, ni tak bagi tahu ke cikgu pun. Kata yang menulis cerpen kita untuk belajar ni ayah awak. Anak saya jawab apa? Dah bapak saya bukan penulis. Bapak saya wartawan. Anak pun tak tahu. Anak dia pun tak tahu. Saya anggap kata zaman tu berbeza dia. Saya tak, anak saya sekolah apa semua dia, saya tak pernah fikir lah. Kawan-kawan saya semua tanya bagi saya, takut anak, tak adakah anak saya nak jadi penulis. Anak saya pun tak pernah tahu bapak ada penulis. Yang kalau kita cikgu tanya, balik rumah kan, dia cerita cikgu tu sedap je. Main petik je nama ayah, kononnya ayah penulis cerpen tu. Macam bila ayah kebetulan sama. Saya dah laki kata. Saya tak pasal ni, zaman berubah lah ni. Saya follow zaman. Tak relevan pun untuk anak-anak. Setiap zaman ada kesusahan dia. Saya fikir kata challenge budak-budak sekarang, sistem pendidikan adalah jauh lebih tinggi kualiti daripada dulu. Sebab tu saya kalau tengok buku real sekarang, kalau saya tengok buku anak saudara saya pun, saya tak boleh nak tolong aja. Jauh pendidikan tu sangat tinggi. Dia orang dah pergi apa? KB80 Kebat. Satu. Yang kedua saya boleh bagi tahu bila datang IT ni penting lah Real. Kalau kita duk sebut IT ni, kita duk hina hanya kerana TikTok, kita duk hina benda lain, kita tak akan didik anak kita untuk jadi Jack Ma lah. Kita tak boleh bagi ada Jeff Bezos. Kita tak akan rasa bila orang Melayu nak ada Amazon. Problem adalah kerana kita tak educate anak kita apa itu teknologi untuk kegunaan yang baik. Sebab saya akan anggap kata kalau kita menganggap teknologi adalah Mobile Legends, kita anggap teknologi adalah TikTok, tak boleh lah. Pasal kita bagi tahu kata sekarang ni tidak ada era di mana dulu Barat tak pernah takutkan China ni dalam segi ketenteraan. China bukanlah adalah sebuah kuasa yang boleh menyerang Barat. Tapi sekarang kerana teknologi dia akan menjadikan orang Barat jauh tertinggal. Saya fikir dalam masa 5 ke 10 tahun, China akan monopoli dunia ni kerana expose mereka kepada teknologi sangat tinggi. Sama ada kita tengok Ant Group, Jack Ma, kita tengok banyak tycoon media sekarang adalah datang daripada China. Dan kita bagi tahu sekiranya Amerika punya satu-satu syarikat Apple collapse, berarti semua jenama besar akan datang daripada China. Itu bawah pun nampak tu. Semua jenama besar akan datang daripada China. Dan kita tunggu saja. Sekiranya collab Apple dan collab Samsung, berarti dua jenama besar ni akan bila-bila masa Xiaomi, Huawei akan pukul habis. Teknologi tu saya beritahu kata saya advise pada semua orang kena educate anak kita adalah mix around with the digital but in the good way. Tadi kita bagi tahu kata macam John kalau hampa lah pun muzik industri, filem industri tak ready di platform digital, hampa boleh tahu betapa susah. Betul tak? Macam lah aku main banda dengan Jack ni. Kalau kita tak migrate ke stream macam ni, buka stesen malam macam malam ni, kita ada berapa ribu views lah. 1.1. Kita nak communicate dengan 1,100 orang dalam satu stream pun susah. Jadi saya fikir kata mereka tak mungkin lalu zaman saya. Tapi saya paksa diri saya untuk lalu zaman mereka. Saya sekarang ni bukan suruh anak saya sesuaikan dengan sejarah anak saya. Saya bukan paksa anak saya sesuaikan dengan sejarah saya. Saya menyesuaikan diri saya dengan realiti zaman anak. John. Ya, saya. John melalui satu suasana proses tumbesaran yang sangat menarik di Pulau Pinang, bercampur dengan geng-geng lancar, bercampur dengan geng-geng yang lebih dewasa daripada John. Sekarang ni John sudah melalui era menjadi seorang bapa, menjadi seorang lulusan yang mungkin tak lama lagi akan insya-Allah akan mendapat PhD, melalui satu proses transisi yang sangat besar dalam hidup John. Bagaimana John melihat zaman kanak-kanak John mempengaruhi John sekarang ni? Zaman kanak-kanak kita bagi saya sangat-sangat mempengaruhi kita lah. Kalau buat apa,
segala value yang kita akan gunakan di masa hadapan adalah satu value yang kita kutip dan juga kita akan terus bawa dalam kehidupan kita hingga betul-betul dia akan sampai ke peak di masa depan tu. So bagi saya kehidupan kecil yang menyeronokkan ni lah. Kehidupan kecil yang menyeronokkan dengan kasih sayang, dengan keseronokan. Nakal tu biasa, tapi selagi mana orang kata waktu kecil tu kita dibesarkan dengan kasih sayang, walaupun tak ada kasih sayang pun kita pilih cari apa benda pun untuk balik ke kasih sayang tu punya tempat tu, masa depan tu memang saya sangat berperanan lah. Kalau saya waktu kecil-kecil dulu tu, saya memang orang tak campur dengan orang, tak kawan dengan orang, tak bercakap, tak masuk tandingan bercerita, tak pi masuk program nilam baca buku banyak-banyak. Mungkin hari ni saya tak akan berani nak cakap dengan orang pun. Mungkin sebab apa, saya akan rasa macam aduh, nak cakap tak reti lah, malu lah, sekejap orang kata apa, tak. Tapi saya ambil masa, bagi saya lah, ni bagi saya sendiri lah, di masa hadapan tu apa yang mengaruhi, macam mana daripada kecil tu kita nak menjadi diri kita. Kita ada banyak fasa dalam hidup kita. Contoh, di waktu muda kita akan jadi poyo. Lepas tu di waktu ni kita akan jadi ikut orang. Lepas tu kita akan jadi mak boyo, kaki perempuan. Lepas tu kita akan jadi kaki pukul. Lepas tu kita akan jadi budak baik, budak masjid. Dia ada banyak fasa yang kita akan lalui. Sehinggalah bagi saya yang apa yang aku boleh jadi ni, yang hang gerak aku pukul 4 pagi pun aku tetap jadi aku. Yang hantar tu aku. Yang benda tu kena tune lah. Macam apa yang tak elok bagi saya lempang. Apa yang sebab apa, bagi saya banyak benda yang good value ni yang saya nampak ni lah waktu saya kecil. Sebab di waktu tu kita hidup, aduh best lah. Bagi saya 90-an tu, bagi saya lah, minum ayak botol kaca dengan straw tu dah indah dah hidup. Bukan saya nak kata, bukan nak up zaman dulu dak, tapi sebabkan punya tak ada option, punya tak ada apa, tapi dapat pegang botol kok tu, straw tu, bengkok pula sikit tu, straw tu, rasa dewasa dah. Rasa iklan TV lah, boleh minum dah. So bagi saya keseronokan macam tu kecil je, bagi budak-budak lah macam apa perak kau minum air dalam botol pun perak, bagi kita dak sempoi kot. So bagi saya value tu, keseronokan yang saya lalui kecil tu yang membentuk saya yang jadi orang yang fun di masa depan. John, kalau boleh saya tanya, kalau John boleh kongsi dengan kita, siapa antara yang orang yang selain daripada ibu bapa John lah ataupun kawan-kawan yang kalau dia menonton kita punya live streaming ni, John nak kata nak berkata apa untuk menunjukkan yang John menjadikan dia idola ataupun bangga kerana dia ada di sisi John ketika kecil? Silakan. Kalau ada lah orang-orang yang tengok saya ni yang sampai hari ni, ada beberapa orang kawan saya yang sampai hari ni lah, saya akan ingat kawan-kawan saya yang mana yang depa tak peduli pun saya siapa. Orang-orang ni saya akan ingat. Dan saya akan ucapkan sangat-sangat berterima kasih pada orang ni. Sebab apa? Sebab daripada saya kecil lagi, orang-orang ni tidak pernah berhenti percaya. Contohnya ada seorang cikgu ni, saya ingat lagi nama dia waktu saya jadi satu, dia pakai kereta sport. Di zaman 90-an tu, satu perempuan pakai kereta sport ni pecah kepala. Satu cikgu sekolah perempuan pakai kereta sport, ada spoiler, sport rim, gila-gila. Cikgu ni dia suka makan asam. Saya suka asam, saya tak tahu pasal apa. Bapak saya tak bagi makan asam sebab bapak saya kata tak boleh lupa. So cikgu ni dia akan suruh saya menyanyi dalam kelas. Dia suruh saya menyanyi. Saya akan selalu, sebab dia suka UKIS. Saya kecil-kecil dia satu ni saya suka nyanyi banyak lagu lah. Dia suka nyanyi lagu UKIS. Semua orang PPJ dia akan suruh saya nyanyi dalam kelas. Saya buat persembahan seorang-seorang saya. So bila saya buat persembahan saya seorang-seorang ni, orang-orang macam ni bagi saya, lah ni memanglah saya dah hilang dah, saya dah lost contact dah apa semua cikgu ni. Tapi orang-orang macam ni lah bagi saya sedikit sebanyak depa membentuk diri saya lah. Depa bagi saya keberanian, depa bagi saya satu tempat untuk saya mengekspresikan rasa saya. Depa tak buat saya kecewa, depa bagi saya, depa keep on trust saya. Contoh macam saya ada makcik saya dulu, saya seorang ni, dia cikgu kelas saya waktu jadi 3. Okey. Saya pindah daripada Penang tu, saya pindah Merawang waktu saya jadi 3. Masuk jadi 3, kelas saya masuk tu makcik saya jadi guru kelas. Jadi cikgu.
Yang jadi lagi raplahnya pada ketika itu rumah saya tak siap, rumah dia tak siap. Dua-dua tengah renovate, kami duduk rumah nenek kami, dua-dua orang. Saya duduk satu rumah dengan makcik saya yang merupakan guru kelas saya, tuan-tuan dan puan-puan. Aduh. Dekat sekolah tak sempat umum nombor berapa. Bapak saya dah tanya dah, anak aku nombor berapa? Anak aku nombor berapa? Dah tahu dah. So bagi tahu betul-betul stres je hidup saya kalau saya tak pandai. Mana boleh kita kena pandai. So di orang-orang macam ni lah, bagi saya orang-orang surrounding saya ni, makcik saya yang sentiasa tak putus asa boleh bercerita, pakcik saya, kawan-kawan keliling yang daripada kecil ni, yang sampai ke hari ni depa tak peduli pun. Hang John Bear ke, hang selebriti ke, hang YouTuber ke, hang kepala bapak ke, hang tetap kami punya kawan daripada kecil, hang hijau kami tu, hang hijau kami lah. Lagu mana hang baik buruk hang kami terima. Orang-orang macam ni, saya akan cakap apa satu je lah. Keadaannya anda ni semua dalam hidup saya ni beratur, bergaduh, bertomoy apa benda semua ni, saya tak akan berada kat mana saya berada hari ni. Itu saja. John sebagai seorang penyanyi apa semua, John menghargai arwah Lolok. Oi, saya memang satu Lolok ni merupakan satu manusia yang saya paling teringin nak jumpa tapi saya tak sempat jumpa disebabkan saya lambat nak jadi popular tu. Malaysia lah ni saya. Kalau Malaysia sebab depa nak bagi saya jadi popular lambat, Lolok tak ada dah. So saya paling saya tak sempat jumpa tapi saya betul-betul meminati Lolok lah sebab saya tahukah Lolok yang tahukah John Bear yang Tuan Haji merupakan kawan baik pada arwah Lolok? Astaghfirullahaladzim, tak tahu lah. Sebab kalau Lolok ada, saya tanya ada tak Sat? I see. Arwah Lolok merupakan kawan baik pada Tuan Haji. Oi, cantik. Kalau macam tu ada beberapa soalan. Sebelum saya nak pergi lebih lanjut, ni ada soalan daripada pembaca untuk John Bear lah. Ya saya. Wah, boleh ya? Boleh. Saya tak tahu pula ada soalan. Saya sembang macam di kedai kopi ya. Ada. Viewers live John. Baik. Kita jalan lah. Kok mana pun. Viewers nak tahu adakah John bagaimana John sekarang tengah sambung PhD dalam Meskom kan? Betul. Okey. Bagaimana John membahagikan masa dengan aktiviti harian, belajar dan segala-galanya yang penuh dalam diary hidup John ni? Dia pun nak tahu. Cara saya membahagikan masa untuk PhD ni jangan buat. Bila ada masa buat. Sebab PhD ni dia bukan sekolah menengah. Dia bukan diploma, dia bukan degree. Sebab apa? Berada di tempat PhD bukanlah kata saya pandai. Tak, saya pun tak pandai pun. Cuma saya cerita lah orang PhD ni. Cuma PhD ni adalah satu benda yang bagi saya kefahaman tu kita kena betul-betul jelas-jelas faham. Sebab apa? Kita lah orang yang nak menulis pasal satu benda yang kita kaji tu dan kita lah yang bertanggungjawab untuk meletakkan macam mana barang ni orang nak terima nanti. So tanggungjawab dia berat. So bagi saya untuk PhD ni, dia bukan kena kejan. Contoh, takkan saya hambat sangat doktor ni punya title. Sebab apa? Kalau kata kerajaan kata, saya dapat PhD ni, dapat title doktor ni, saya akan dapat insentif bulanan RM10,000 Malaysia. Saya buat dalam masa 2 bulan bagi pengambil PhD. So makna kata saya berada di sini untuk belajar ni pun adalah disebabkan saya rasa saya nak tahu lebih lagi. So bila saya nak tahu lebih lagi, saya tak perlu peduli siapa-siapa. Saya belajar dan untuk saya kaji, untuk saya faham, berada di dalam kapasiti dan juga pace saya yang tersendiri. Contoh, sebagai seorang bapa, sebagai seorang vokalis, sebagai kepala bapa ni semua banyak benda saya buat di dunia ini. Kan? So bila banyak benda ni, saya nak buat tu, nak buat ni apa semua, kita tahu kita manusia, bukan kita ada 80 jam sehari. Tetapi andai kata ada cukuplah 2 jam yang saya boleh baca sikit study pasal satu kerih ni dijumpai dengan buat macam ni kepala bapak apa semua di negara ni, depa ambil daripada mana, material dia apa, saya bobol dalam data saya sikit. Esok-esok ni saya jumpa pula, kepala ni biasa-biasa tengok. Kepala ni, ulu ni sebab bagi saya macam itulah cara untuk nak belajar PhD ni. Sebab bagi orang yang nak hambat title, dia kena hambat masa. Tapi sebab kita tahu tempoh untuk PhD ni satu jangka masa yang lama. Sebab tu ada orang cuti khas. Cuti khas. Dia ambil sebab apa? Sebab biasanya di semester yang kedua, lepas pada semester yang pertama, contoh. Saya bagi contoh dah.
Semester pertama kita study pasal kerih konon. Ambil kerih, letak di depan muka, elok letak saja nak study, berak keluar benda lain duduk daripada kerih itu duduk di sebelah kita. Allah. Kawan tu pula bersembang, pula cerita dia pula, sudah simpan balik kerih. Sudah. Elok ambil pula barang kerih lain, berak tarik hak lain pula, berak main duduk di sebelah kita pula. Bila nak habis PhD? Bila nak habis PhD kena settle masalah apa banyak sangat ni. Aku tadi ni bila saja akan kerih, dia tak ada masalah apa pasal lah. Apa nak cari tuan, kena balik, nak kena pelatak, nak kena mandi, kan pasal lah. So sebabkan itu bila ada nampak nak study barang kecil ya. Tapi bila dah ada masalah ni, dia jadi kena kitihas, rehat, faham dulu apa dia yang study. Macam mana barang study, cara dia macam mana, apa impact dia, kesan dia. Kalau kata boleh faham benda ni, dan bagi saya, kita insya-Allah lah kita boleh membahagikan masa. Dan satu lagi lah, ini pesanan guru saya lah. Guru saya pesan, selagi mana kita nak buat benda baik, selagi mana kita nak buat benda baik, insya-Allah kita akan dipermudahkan. Sebab saya bukan rompak umur orang, insya-Allah. So sama-sama macam itulah. Selagi mana kita, kalau kita contoh, walaupun belajar PhD buat benda baik, tapi tak sabar nak bubuh title doktor di depan tu. Sebab nak suruh orang panggil doktor. Memang susah lah nak cari masa nak buat PhD. Tak boleh lah, tak ada masalah. Sebab hang hambat title, hang bukan hambat ilmu. Hang bukan hambat ilmu nak bagi ke orang tu, bukan. Tapi kalau kata orang yang tak hambat apa-apa macam saya, kerja tak ada apa, kalau apa relax. Abang Dan, jadi ramai orang di luar sana mengagumi Abang Dan sebagai seorang wartawan juga pengalaman. Kalau Abang Dan boleh diberi peluang untuk bercakap di sekarang ni, siapakah personality yang menjadi banyak mempengaruhi Abang Dan dalam kehidupan daripada kecil ni, Abang Dan? Orang nak tahu tak ni? Banyak lah, Arif. Tapi satu adalah kerana saya saya selalu ikut best practice. Best practice ni, of course lah kalau kita nak sebut kerjaya kita hari ni, tak tentulah datang daripada masa lepas apa yang ada jadi wartawan dalam tempat saya. Pada zaman saya dulu, tahun 80 lebih baru ada budak kampung saya pertama masuk universiti. Best saya tu, boleh masuk UiTM buat kenuri. Buat kenduri ya? Kenuri, kami pergi kenuri dia kawan best saya. Pergi kenduri. Kenuri. Pergi kenuri apa? Kenuri masuk UiTM. Dulu 2-3 budak kampung saya masuk IKBN je. Maksudnya di Kedah kan. Mana ada IKBN? IKBN kan kena mai ke dusun tua. Kenuri. Kenuri. Buat kenuri. Begitu pendidikan sangat tinggi dah dihargai. Tapi saya fikir kata kalau tanya pengaruh dia lah. Because saya tengok best practice lah. Saya tengok few people paling tu yang saya rasa first kerana saya nak jadi jurnalis tu adalah kerana saya dipengaruhi oleh Christian Amanpour lah. Banyak saya daripada muda saya baca dan saya fikir kata bagaimana seorang perempuan yang keluarga dia menjadi pelarian daripada Iran dan pergi ke Amerika. Lepas tu perempuan ni pula masuk ke merata tempat dengan cita-cita dia kata apa yang terbaik adalah kewartawanan adalah berjuang untuk menjadikan manusia mengalami hari esok yang lebih baik. Jadi waktu tu baru saya tahu dia bukan tentang report berita apa semua. Dan bila saya kerja tu belum nampak lagi kejayaan ni, kemudian mungkin saya banyak tengok Anderson Cooper. Dan saya tengok Anderson Cooper daripada keluarga yang bapak dia mati wariskan harta, dia jadi millionaire. Bagaimana harta tu dia kata tidak bermakna dan dia memilih menjadi wartawan setelah dia hipis 2 tahun dan dia berjalan ke seluruh dunia. Dalam tempoh dia kecewa kerana bapak dia mati dan dia nak cari hidup. Dia pusing ke Afrika dan lihat kemiskinan, maka balik saya ingat dia abaikan harta tu sebab dia memilih kehidupan dia sebagai wartawan dan sampai sekarang pun saya tengok macam berlaku rusuhan di Haiti, dia masih lagi ada di sana. Dan saya fikir kata bagaimana orang-orang yang luar biasa ni yang memiliki kekayaan dan juga macam Christian Amanpour dengan nilai IQ dia yang sangat tinggi. Kalau dia menjadi orang yang berada dalam dunia akademik,
Dia mungkin telah menjadi mana-mana orang besar di Oxford, di Harvard, di Cambridge ataupun di IT. Tapi dia tak mau semua benda tu sebab dia fikir kata, malah dalam interview dia yang last pun, dia fikir kata sesuatu yang dia takut terhapus adalah orang percaya bahawa esok, dia kata sesuatu yang dia takut terhapus dalam dunia kewartawanan apabila wartawan tak lagi percaya bahawa tanggungjawab mereka adalah memastikan dunia esok tu lebih baik pada hari ini. Betul. Dan tu Anderson Cooper, dan saya jumpa lah bos-bos yang baik lah yang banyak mempengaruhi dia. Tapi saya fikir secara besarnya saya fikir kata saya tak boleh lepas daripada tagline kata pekerjaan ni sangat luar biasa kerana seorang wanita yang menjadi pelarian daripada Iran ke Amerika membina kehidupannya luar biasa. Kemudian dialah yang menyelamatkan Bosnia. Tak akan merdeka Bosnia kalau bukan Christian Amanpour yang pergi ketika dunia belum tahu macam mana orang Islam disembelih. Dia pergi dan dia isytiharkan berita. Dan kerana Anderson Cooper ni popular, waktu di Haiti ni, negara barat apa semua malas nak bagi bantuan. Tapi kerana Anderson Cooper pergi ke sana, Anderson Cooper membuat laporan. Berita dia ditonton oleh banyak orang. Jadi rakyat Britain, rakyat Itali, rakyat Amerika mendesak presiden mereka untuk masuk campur dan menghantar bantuan makanan segera. Itu saya rasa kuasa Anderson Cooper. Dia tak perlu melobi untuk mengubah pandangan pemimpin dia, tetapi suara dia menyebabkan peminat-peminat dia di seluruh dunia mendesak kerajaan masing-masing untuk mengubah polisi waktu berlaku gempa dan juga kebuluran di Haiti. Itu saya fikir itulah. Saya fikir kata dia kerja yang menarik, kerja yang sesuai lah. Mungkin saya ada trend fikir macam tu, kata menjadi dalam Islam pun tak salah, bukan tak salah kita digalak fikir tu hari ni adalah lebih baik daripada semalam dan esok adalah lebih baik pada hari ni. Itu je. Ya saya. Kata tadi John Bear ada cerita tentang betapa John Bear menjadikan guru itu menjadi salah seorang inspirasi John Bear. Betul. Okey, ketika ini kalau lah kita ingin bertanya, siapakah pemimpin ataupun artis atau siapa saja yang John Bear sering jadikan dia sebagai, walaupun bukan sebagai panduan, tetapi sebagai untuk menaikkan motivasi dan semangat John Bear dalam melalui kehidupan John Bear itu, siapa Bear? Kalau nak tanya saya artis, saya ni kalau nak kata menteri tu saya tak kawal langsung. Okey. Artis ni boleh kira seorang dua lah. Okey, kalau dari segi kalau sebab saya pernah jumpa menteri ni seorang je yang betul-betul saya ada peluang untuk jumpa depan-depan dan bersembang. Dan tapi kebetulan saya jumpa orang ni dan bagi saya hormat orang ni sebab dia orang yang berilmu dan dia pula orang yang suka membaca, iaitu Dr. Masli. Dulu kita punya timbal bekas Menteri Pelajaran dulu. Menteri Pendidikan, yes. So saya suka Dr. Masli sebab bagi saya dia ada satu perwatakan dan nilai untuk mempertahankan ilmu tu sangat tinggi. So dia tahu nak bezakan daripada tak mau campur barang ni dengan barang tu. Saya suka benda tu. So salah satu orang. Kalau nak cerita dari segi artis ni artis ni bagi saya rujukan saya P.Ramlee ya. Sebab apa saya kata P.Ramlee? Sebab saya tak mau meletakkan siapa-siapa idola saya orang yang berada di dalam bidang intelektual. Sebab apa? Kalau kata contoh, kalau kata nak tengok daripada perspektif lain yang benda saya buat tu, nak tengok dalam intelektual punya achievement tu, kita boleh ambil lah Immanuel Khan ke siapa-siapa barang-barang tu lah. Tetapi untuk saya, bagi saya P.Ramlee. Sebab apa P.Ramlee? Sebab bagi saya, satu, dia orang Pulau Pinang lah. Dua, dia mempunyai cara dia yang tersendiri untuk menyampaikan rasa dia, emosi dia, apa yang dia fikir masa depan, apa yang dia predik nak jadi, yang dia nak bagi tahu dengan karya dia. Dia bagi tahu dalam karya dia. So contohnya lagu-lagu dia pula. Contoh ni saya tak pandai lah kan. Contoh ada beberapa lagu-lagu P.Ramlee ni bila saya temui, saya pergi lah belajar sikit-sikit kan. Saya pergi belajar sikit-sikit ni. Tiba-tiba saya pergi belajar ni, saya ada jumpa satu zikir ni, macam zikir Sufism ni. Zikir-zikir Sufism ni, melodi ni saya macam biasa dengar. Melodi zikir tu kan. Macam,
Awak aku macam familiar gila melodi ni kan. Lepas tu saya tiba-tiba baru saya tak, tapi melodi ni saya dengar ni kira di tempat lain lah, luar pada Malaysia, bukan di Malaysia punya melodi. So bila saya dengar ni, di mana aku dengar melodi? Rupa-rupanya merupakan salah satu daripada lagu Piramli. Dia ada contoh lagu ni yang alangkah indah di waktu pagi burung tu. Bila saya dengar tu macam, ini melodi zikir. So bila macam tu saya macam, makna kata setiap benda yang ditulis, setiap benda yang diceritakan, setiap benda yang dipamerkan tu oleh Piramli tu adalah benda yang dirancang, dijangka, difikirkan untuk diletakkan di tempat tu. So bagi saya itu salah satu idola saya lah yang akhirnya dia pi tu dengan tak ada apa pun. Tak ada apa sebut apa. Yang dekat situ bagi saya itulah nilai untuk seseorang tu, dia betul-betul menikmati apa yang dia lakukan. Yang betul-betul dia suka dan dia sayang apa yang dia lakukan tu. Sebab apa? Sampai macam itulah kita tak simpan apa-apa pun untuk kita. Cukup sekadar masa tu untuk kita nikmati gitu. Lepas tu hampa nak ingat apa ingat, hampa tak ingat pun punya pasal. Sebab apa? Waktu aku ada pun hampa tak ingat dah. Waktu aku ada, hampa dah gantikan aku dengan orang lain pun hampa dah tak ingat aku dah. Tapi waktu aku tak ada, hampa cari balik lah. Sebab aku buat benda yang jauh lagi daripada benda yang hampa boleh fikir waktu tu. Waktu yang hampa tak nampak aku tu. So benda tu bagi saya Piramli merupakan salah seorang idola saya yang saya looking forward lah. Kalau saya ada rezeki saya jadi Piramli lah. InsyaAllah. Okay, Jombe. Mungkin ada benda tadi Jombe ada tanya, ada katakan yang Jombe sangat meminati penulisan Lolok yang juga kawan kepada Abang Zainal ni. Betul. Kalau diberi peluang, sekarang saya beri peluang pada Jombe, apa yang Jombe nak tahu pasal Lolok daripada Abang Zainal sebagai kawan dia? Silakan. Bang, lah ni saya nak bagi tahu abang. Untuk pengetahuan abang, album Nazarahku Spider, abang petik mana-mana lagu saya boleh nyanyi semua lirik. Oh ya. Punya minat. Punya minat. Kasih Latifah, laukku cukup masing, kacap kelabik, apa lagi? Abang beritahu apa Nazrahku, itu nama album lah. Rela ku pujuk, buat sang puteri. Ni semua lagu-lagu yang memang bagi saya dia punya lirik ni memang meaningful lah. Sebab saya faham dalam cerita tu kan. Sebab tu bila makin lama makin saya nampak ni, saya tak boleh nak tanya dah orang ni kan. Sebab saya nak tanya tu, benda tu kira dia more to daripada mana benda tu dia, macam mana saya nak bagi tahu dalam perkataan inspirasi inspirasi yang Lolok ni yang arwah Lolok ni punyai, yang dia lalui, yang dia mampu fikirkan untuk mampu dia terjemahkan benda tu di dalam lirik, tetapi berjaya dibawa dalam cara yang paling subtle yang nampak macam untuk markah. Macam kasih Latifah orang ingat untuk markah, contoh macam tu kan. Tapi cerita lain tu. So itulah soalan yang paling saya nak tanya, macam apa inspirasi dia tu? Macam dia mesti ada satu benda yang aku kena tulis barang ni macam ni untuk orang tahu macam ni, tu dia fikir macam ni, macam tu benda tu. Saya fikir kata satu adalah kerana lirik Lolok tu sendiri adalah orang yang berpijak di bumi. Dia orang yang pijak di bumi sebab dia bukan cendekiawan. Dia practically as manusia biasa. Okay, kemudian Lolok dia ada obses terhadap ilmu. Senang kalau orang ilmuwan, dia obses terhadap ilmu jadi lain. Dia tarik ilmu jadi ilmu. Faham Ilmuwan, dia obses terhadap ilmu. Dia tarik ilmu jadi ilmu. Susah. Jadi Lolok dia adalah orang biasa yang meneroka ilmu. Dia tarik ilmu, dia boleh berkongsi dengan orang. Faham. Itu menjadi muzik dia kenapa merakyat. Dan kenapa walaupun dia bercakap dalam bahasa yang ada lateral, orang baca dalam sekali lapis. Betul. Maksudnya konteks dan di luar konteks. Konteks Lolok senang je lah. Dia kalau tanya betul-betul dia macam hippies live dia. Seorang hippie. Dia easy going live dia. Tapi dia dilahirkan dengan ada satu obses terhadap knowledge. Kalaulah dia
obses kepada bahasa ketika dia muda. Takkan lahir lirik-lirik yang luar biasa macam yang kau dengar. Obses dia terhadap bahasa datang ketika dia 30-an. Jadi dia dah matang, dia tahu apa dia nak, dia masuk ke dunia bahasa. Satu. Bila dia masuk ke dunia bahasa, dia mula mencari dunia untuk jiwa dia. Bila dia masuk ke dalam dunia jiwa tu, dengan bahasa yang dia baru belajar, dia ambil, dia cantum dan dia bawa keluar. Itu dipanggil signature lolok. Maksudnya lirik lolok ni tak boleh ditulis, tak boleh dipelajari. Dia datang adalah kerana itu adalah lolok. Maksudnya kalau kita tak ada karakter tu tak boleh. Dia sebab lolok punya karakter, dia obses. Dia bukannya menulis kerana aku nak lirik. Betul. Maksudnya macam ni lah. Kalau tak ada orang menyanyi lagu dia pun dia menulis lirik. Sebab dia jatuh cinta kepada bahasa pada usia 30-an tu dalam bentuk obses. Obses ni sampai orang kata apa? Waktu kali-kali pertama saya jumpakan dia dengan Zain Kasturi kan. Ketika dia belum balik pada kamus Melayu. Lolok masih lagi menulis lirik berdasarkan pada bahasa harian. Dol Hancing apa semua tu lirik-lirik awal dia. Sebelum datang album-album M. Nasir ni dia belum balik ke dalam bahasa harian. Pada tahun 80-an timbul satu krisis identiti di kalangan orang yang bermain dengan bahasa ni. Pertama adalah kerana kita terpengaruh dengan bahasa yang datang daripada muzik Woodstock. Muzik hippies kan. Daripada hippies, orang bangga dengan muzik hippies. Kemudian bila pop ye habis, datang satu muzik Melayu dan ketika waktu tu demand pendengar muzik Melayu pun meningkat bersama dengan IQ ni. Jadi orang dah tak nak dengar dah lagu alangkah sedihnya hatiku para tak boleh. Masa tu orang Melayu dah mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai pengetahuan yang tinggi, akses bahasa yang tinggi. Jadi lolok lahir pada zaman tu. Di mana demand untuk orang mendengar lirik bagi kelas orang Melayu yang telah terdidik dan mahukan sesuatu yang mencabar daripada muzik, lolok boleh isi. Kerana lolok pula kebetulan pada waktu tu lahir dengan zaman untuk mencabar diri dia. Sebab dia punya obses lolok ni adalah dia losekan diri dia. Dia sebelum dia berusia 30-an, dia lepaskan diri dia. Dia tak tahu sama ada dia Melayu, dia apa dia tak tahu. Dia lepaskan diri dia. Bila dia sampai di Kuala Lumpur, dia jumpa satu obses yang sangat luar biasa. Bahawa Melayu dan bahasa Melayu adalah satu benda yang sangat luar biasa. Jadi luar biasa tu lah. Bila dia jumpa dengan Zain, dia baca cerpen-cerpen Zain. Saya ingat lagi lah waktu tu dia baca Sat Malangkai. Sat Malangkai menang hadiah sastra Malaysia 1980 lebih. Sebuah ucapan yang sangat sukar dipaham kerana diangkat daripada kitab Tufaq An-Nafis. Mengenai Tufaq An-Nafis ni kitab lama sebab kita kitab Melayu ni orang baca yang popular sejarah Melayu kan. Ataupun kita baca Kayaan Tuah. Tapi dia ada lagi satu daripada peringat ni nama dia Tufaq An-Nafis. Jadi kami bual 3 orang. Zain orang yang tak begitu explanative sebab Zain kan orang silent. Jadi Zain cuma cakap dekat dia. Dia panggil lah mayat kan. Kita tahu mayat, keput. 2 bahasa yang kita tahu, mayat, lepas tu mayat keput. Zain datang bagi tahu dekat dia. Bahasa memberi lebih daripada itu. Antara mayat nak pergi ke reput, ruang tengah tu dipanggil kunarpa. Di mana kunarpa tu kain kapannya dah pecah tapi jenazahnya belum hancur. Dia lolok dengar dia kagum. Jadi Zain bagi tahu dekat dia tingkat bahasa Melayu adalah tingkat yang sangat tinggi tapi kita selalu pegang atas dan bawah ini. Jahat baik tapi kita tak tahu di bawah jahat tu ada apa-apa sebelum menuju baik tu ada apa. Maka itulah kunci kata yang kemudiannya lolok masuk kepada kamus dan mula mencari. Itu dia jumpa banyak perkataan. Mula-mula dia jumpa word dulu. Dia dah obses dengan word baru dia tahu. Word mestilah menghantar makna. Jadi saya rasa pengembaraan dia dalam perkataan tu panjang jugalah. Waktu dia bermain dengan album Ella apa semua tu. Dia masih lagi bermain dengan penggambaran yang rama-rama, kupu-kupu. Itu dia masih lagi bermain dengan perkataan. Tapi bila M. Nasir nak keluarkan album, M. Nasir boleh carry weight yang dia nak. Masa itulah dia pergi pada Andalus. Saya datang daripada minat Empire Osmaniyah. Dia lebih pada Andalus. Itu yang keluar Andalusia, dia ambil sejarah Nabi, dia ambil sirah. Itu saya cerita. Ya. Maksudnya macam ni, kalau kau tak mencintai bahasa dulu, kau pergi balik ke lirik tu, lirik kau jadi nasyid lah. Betul, sebab apa tu? Cahayamu bagai sabitah. Siapa nak guna? Jadi siapa nak guna sabitah tu? Ya, jadi maksudnya
kesedaran terhadap konsep-konsep agama dah ada. Orang menyanyi nasyid banyak kan. Lagu-lagu nasyid cuma Lolok datang dengan penggembaraan bahasa yang luas. Tema sama aja. Cuma tinggal lagi kosakata dia luas dan dia nak orang bukan menggembara dengan melodi. Sebab tu kalau kita dengar M Nasir main dengan Lolok, dia bagi kita melodi yang simple. Sebab kita kena mengembara dalam kata. Sebab tu M Nasir turunkan banyak melodi dia bagi simple. Kadang-kadang kita katakan lagu tadika hanya tanya sama itu hut lang masih lang kui masih kui. M Nasir terpaksa bagi lirik yang very simple humming. Sebab melodi. Sebab nak masuk lirik Lolok ni berat. Sebab tu lagu-lagu Lolok menjadi kuat. Kerana waktu dia bekerjasama dengan M Nasir bagi dekat dia lagu yang semua orang boleh humming. Kerana melodi, M Nasir dah tahu dah melodi apa yang Melayu akan humming. Tetapi M Nasir tahu orang Melayu akan humming dengan lirik yang baru. Tu datang. Jadi itu kejayaan dia lah. Di next time pun kalau kita nak work dengan komposer, macam tu lah. Dia tak boleh orang yang mencintai lirik, dia kompos lagu. Sebab lagi muzik dia berat, lirik dia pun cangkelewak. Betul. So itu kelebihan bila dia jumpa dengan M Nasir, dia jumpa dengan Abang Amin Sahab, dia luar. Satu lagi Lolok ni bagus dia. Dia tak pernah fikir tentang orang. Itu satu bagus. Lolok tak kerti mengumpat orang. Sebab dia skema kan. Dia budak lurus kan. Dia tak kerti fikir negatif orang. Dia tak kerti. Lolok ni dalam hidup dia ingat semua orang macam dia. Baik, tak ada buruk sangka. Tak ada orang kutuk-kutuk. Sebab kan dia suka puji orang. Dia semua orang kerja, orang work baik. Dia ingat dalam dunia pun orang berfikir begitu. Oleh kerana dia ada sistem imun. Dia dah sebelum datang COVID pun dia dah ada sistem imun. Lolok ni tak didecaskan oleh pandangan orang. Dia hidup dengan obses. Dia kata aku kaji, aku jumpa, aku yakin, aku bagi tahu. Itu kelebihan Lolok lah. Dan dia abang saya tahu benda lain daripada abang pasal Lolok. Cara dia fikir tu. Sebab saya kawan dengan dia pun. Kami memang bila jumpa, saya anggap dia adalah sparring partner untuk cakap benda berat. Kalau interview dia yang terakhir, dia diinterview 2 hari sebelum dia meninggal. Diinterview oleh Metro. Saya simpanlah keratan akhbar. Jadi dia interview, 2 hari lepas tu Lolok meninggal. Interview dia live pun dia sebut, dia berterima kasih kepada Zain Kasturi dan Zainal Rashid. Sebab tu bila saya cerita ni, saya ingat setiap kali kami berjumpa, kami sedang berdiskus tentang gelembung bahasa. Bahawa bagaimana nak bawa kosakata Melayu yang sangat, sebenarnya saya bagi tahu dekat you kan, kosakata Melayu yang tercicir tu yang bersifat intelektual, kunarpa. Benda-benda yang kita panggil kata kalau kita nak bagi tahu dalam kehidupan kita, kunarpa yang paling penting. Iaitu proses di antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Sempurna dan tidak sempurna. Kunarpa tu. Itu baru-baru tu kalau jumpa Zain ni ayat dia, ya Allah. Jadi dia dipengaruhi oleh itulah. Sebab bila kau start kaji bahasa, automatik. Kaji bahasa. Maka dalam bahasa lah ditemu kenapa sejarah perkataan tu. Sebab tu dia balik ke alam tu dia jadi kuat. Melayu dia, bila dia ambil perkataan-perkataan yang ada Arab, dia tahu kenapa perkataan ni wujud. Kerana ada kitab ni, kerana ada puisi ni, ada apa. Sebab tu perkataan ni sebenarnya dia membawa kita mengembara. Sebab tu bila dengar lirik, kita tengokkan lagu Raikan Cinta kan. Dengar sampai bila masa pun, melodi M Nasir tu biasa-biasa je. Tapi mengembara dalam lirik Lolok tu tak sudah. Betul. Itu boleh bagi tip kat kau lah. Dan Lolok sebab dia mengenal bahasa Melayu pada usia 30-an. Jadi dia macam jatuh cinta tahap ekstrim. Kalau kita kan belajar daripada kecil. Jadi kita anggap bahasa tu biasa. Dia tak. Dia macam orang yang 30 tahun tak makan. Mak dia jumpa nasi kandang. Dia pulun Itu saya setiap kali saya jumpa dia pun satu yang konsisten tentang Lolok. Dia konsisten, satu yang konsisten. Obses dia terhadap knowledge, obses dia terhadap bahasa. Maksudnya Lolok ni tak boleh tahu kata ada di situ ada pengetahuan. Kalau habaq kat dia Lolok, ni bawah Sungai Kelang ni ada pengetahuan, dia terjun balik naik bas basah tak apa. Jadi jumpa pengetahuan. Itulah tadi Jombe. Ya saya. Kita ni asal nak cerita pasal pengalaman lalu, dia membawa merentas sampai ke penulisan arwah Lolok ni. Tak apa, kita biasa dah buat kerja ni. Okey. Tak usah. Jombe. Ramai juga nak tahu. Ya. Jombe ni masa kecil ni kalau boleh describe orang yang macam mana? Orang budak nakai ke, budak bendui ke? Dia orang nak tahu juga.
Sebab bila dah besar ni dia kelepiak dia lain macam sikit lah. Saya kecil-kecil tu, saya sebenarnya di mata manusia tu saya nampak macam budak baik, pijak semut tak mati orang kata. Mula-mula tu sebab saya kata tadi bapak saya askar dengan saya pula kena dapat number setiap hujung tahun kena ambil hadiah tu semua. Takkanlah saya budak jemuan, mestilah saya budak baik. Tapi ketika saya saya pergi ke sekolah menengah dan saya pulang semula ke negeri saya. Pulang Pinang. Bila saya balik negeri saya baru saya kata macam inilah tempat aku kan, yang aku paling selesa kan, paling seronok nak hidup ni kan. So pada ketika tu saya kira nak kata jemuan sangat tu tak lah. Okey, saya orang macam ni lah. Saya rasa saya kebanyakan orang Penang ni lebih kurang macam saya. Di depan mata mak bapak, orang hak jaga depa ni semua depa baik. Nangwai lah. Depa nampak pijak semut tak mati, buat tak tahu macam bangang di rumah. Tetapi di belakang tu dia kita yang betul-betul ya. Yang saya pernah mandi dalam tangki sekolah. Nak kira nakal tu. Orang satu sekolah tu mandi, ayak saya mandi tu. Tapi tu cerita dululah. Tapi nakal. Sebab apa? Nakal ni kita ikut orang. Tapi waktu mula-mula ni, sebelum saya mengepalai. Saya ada lah fasa-fasa dia. Waktu budak-budak sekolah rendah, saya jadi balaci. Kira duk kena suruh apa semua ni. Sedang cerita bahasa kasar ni baru lah. Hampir ambil ni. Bila saya masuk sekolah menengah pula, saya jadi followers yang ada pengaruh dah. Bila saya duduk di atas sikit tu, dia kata, "Neh, hampa berhenti sah, aku lead." So bila saya dah sampai di yang hampa berhenti sah, aku buat tu, jemuan. Start situ. Tapi nak kira yang saya punya jemuan tu yang start jadi macam saya sebenarnya bukanlah nak kata jemuan sangat tu dak, tapi saya suka kacau orang. Saya suka kacau orang. Contohlah saya benda yang paling saya takut lah. Saya share hari ni, jarang saya share ni. Benda paling saya takut di dunia. Ramai orang tak pernah tahu. Benda yang paling saya takut di dunia adalah kesunyian. Saya takut sunyi. So bila saya takut sunyi, bila saya ada kat satu tempat dengan ada satu orang, saya tak pedulilah dia siapa pun. Tetapi keadaan di tempat tu sunyi. Sunyi ni akan membunuh saya. Sunyi ni akan membunuh saya. Saya akan try macam yang ni ada kerja ke di sini? So saya orang macam tu. Saya orang yang start the conversation. Saya box chatter lah. Saya orang yang suka bercakap. Tapi saya tahulah, contoh kalau saya nampak saya cakap-cakap tu orang tu macam duk tahan, duk sakit perut tu, saya tak bersembang dah lah. Saya tahulah limit dari mana tu. Sebab saya besar ni saya orang yang nakal. Saya suka kacau orang, saya suka perkena orang. Tambah-tambah orang yang macam contohlah, saya rasa Abang Zainal pun akan buat benda yang sama. Sebab Abang Zainal ni Lani nampak saja macam baik sebab dah usia ni. Muda confirm jemuan. Tak usah bohong. Tak usah bohong saya lah. Saya kenal lah. Ini confirm jemuan. Yang macam orang saja. Orang lalu tak buat apa. Dia pitui orang tu. Tu. Saya orang tu. Saya yang saja kacak. Saya orang macam tu lah. Lebih kurang macam ni. Okay. Abang Dan, John, kita dah almost 2 jam udara ni, lagi 10 minit 2 jam. Mungkin Abang Dan, apabila melihat ke belakang dan melihat ke hadapan, dia ada satu ruang di tengah-tengah seperti mana yang Zain Kasturi pernah kata antara mayat dan mayat leput tu, dia ada ruang-ruang tengah yang kita kenarpa tu kan. Abang Dan, mungkin kalau boleh share pandangan Abang Dan pada pembaca yang menonton kita punya streaming hari ni, ada yang merasakan bahawa kehidupan mereka yang lepas terlalu teruk ataupun kehidupan lepas mereka terlalu indah tapi diorang dah tak dapat apa yang diorang dulu yang diorang buat diorang tak dapat. Ada yang merasakan dulu terlampau teruk sampai tak mau ingat langsung apa yang dah berlaku pada diorang. Semua mempengaruhi, benda yang lepas mempengaruhi kehidupan diorang. Mungkin Abang Nan boleh share Abang Nan punya thoughts tentang yang lepas dan yang ke hadapan. Ada orang kata
okay lah, move on lah. Kalau ada benda-benda yang tak elok lepas tu, kita tinggalkan, move on. Tapi ada orang kata, benda lepas perlu untuk kita menjadi yang lebih baik di masa hadapan. Bagi Abang Nan pula macam mana Abang Nan? Saya selalu bagi tahu, kata ni bunyi macam mudah lah, tapi simple saya bagi tahu, air mata akan berakhir sebagai mutiara. Kalau jatuh air mata tu, jatuh tanah, dia jadi selut. Penatlah hidup kita. Betul tak? Kita dah lalu satu kepedihan, dan kepedihan tu tak jadi apa-apa, tak berbaloi lah. Betul? Berarti macam kita kahwin ni kan. Bila kita kan susah nak dapat bini kita kadang-kadang ni mengorak apa. Dah dapat kita jaga. Berarti setiap air mata yang jatuh tu mesti jadi mutiara. Kalau dia jatuh air mata tu kemudian air mata tu jadi selut. Tak bezalah dengan apa kucing kencing dengan lembu kencing dengan air mata kita. Berarti masa lalu bila dia jadi pedih, kita mestilah convert sampai akhirnya dia jadi mutiara. Kalau tidak, nayalah kepedihan tu. Betul. Pada satu tarikh, pada ketika itu telah ditentukan oleh takdir. Sama ada kau mencarinya atau takdir mencarimu. Datanglah satu kecederaan dalam hidupmu. Lepas tu kecederaan tu menjadi satu malapetaka sepanjang zaman. Silap lah. Betul lah. Kita ulul azmi ni, kita sebut Nabi ulul azmi dikenang kerana detik yang paling dahsyat dalam hidup dia orang. Kita ni kena kenal lah. Detik yang paling dahsyat dalam hidup kita tu, apa dia? Ibrahim dibakar dalam api dalam Namrud kan. Macam aku akan ingat lah. Kalau sekali lagi dapat ilmu, aku akan jaga ilmu. Sebab 4 tahun pertama aku disleksia, tak ada yang baca. Aku tak misal. Selagi aku boleh bagi orang ilmu, aku akan bagi ilmu. Sebab masa aku buta ilmu, ada satu cikgu sanggup ajak aku daripada, yalah cikgu tu masa tu mana ada dapat gaji lebih pun. Cuma cikgu Miss Kumari tu tak mau. Dalam kelas dia ada orang tak boleh baca. Maka aku fikir kalau lah seorang yang bukan daripada agama aku telah faham bahawa aku memerlukan ilmu, maka aku akan bagilah juga kepada orang lain benda yang ilmu walaupun melepasi sepada agama. Tu saya beritahu kata. Dan itu kemiskinan ni, anak orang kaya dia boleh melatih anak dia mengira wang. InsyaAllah anak dia sampai besar tak akan hilanglah jota-jota. Anak orang miskin, dia akan melatih kita kira pahala. Sebab dalam kemiskinan lah kita tahu siapa yang baik dan siapa buat baik pada kita. Aku cakap tak aku sampai sekarang, cerita masa lepas ni, stream 5 jam boleh. Seronok cerita kesusahan hidup masa lalu. Sebab sampai sekarang pun bila kita dengar, aku pun sampai sekarang tak tahu Johan nak fikir susah tu apa. Sebab aku rasa bila ukur dengan masa lalu kan, dulu lagi susah. Sebab saya boleh jalan kali pun kan. Dah letih dah dengan susah. Jadi anggap semua benda tak susah. Tak susah dah, ada immune. Buku lah, buku besar ni dah tutup lah. Yang tinggal ni buku yang it's a daily life. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi selama hampir 2 jam saya membawakan anda 2 orang yang sangat memang layak untuk kita panggil malam ini, iaitu saudara John Bear dengan kisah-kisah 90-annya dan tentu Abang Zainal kita dengan pengalaman-pengalaman dia yang sungguh menarik, pengalaman lampaunya. Terima kasih John Bear di Damansara Damai. Dan terima kasih kepada Tuan Haji Zainal. Kita akan break dulu. Kita akan kembali dengan Ami Night. Malam ni pakaian tentera. Ya, jangan lupa. Malam ni kita akan kembali dengan Ami Night. Malam ni Ami Night, Abang Nal akan kembali dengan pakaian ala-ala tentera. So, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.